Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Pertamanya, terima kasih kepada pihak perpustakaan DTM kerana mengambil masa untuk saya berkongsi. Jadi saya harapkan perkongsian ini akan memberi manfaat kepada, insya-Allah, sama ada pelajar BTM, staf BTM ataupun siapalah yang berminat untuk mengetahui tentang pengurusan universiti. Sedikit tentang latar belakang saya ni orang Perak, isteri orang Melaka, dilahirkan di Perak, kampungnya kampung Temeluk, tapi orang tak kenal tu. Kalau dalam map mungkin tak ada. Tapi bandar paling dekat Taiping lah. Dilahirkan pada tahun 1962 dan seterusnya bersekolah di situ sehinggalah berpindah sikit lah, ada pindah ke beberapa tempat mengikut ayah saya yang ketika itu bekerja di Jabatan Hutan. Sehinggalah sekolah menengah saya di Perak juga, iaitu di Penghalan Hulu, sebelum saya meneruskan pengajian di Technical Institute Pulau Pinang dan seterusnya ke UTM. Saya sebenarnya ada 13 adik-beradik, tapi yang ada hingga sekarang 11. Dan saya adalah anak yang ketiga, lelaki sulung pertama. Jadi ada signifikan dia kerana sebagai anak lelaki sulung, walaupun saya yang ketiga, saya merasakan tanggungjawab itu besar kepada saya lah. So kemungkinan daripada situlah saya belajar tentang tanggungjawab. Dan pernah saya sebutkan, saya adalah mungkin dari ketika itu tak sebutlah B40 kan, tapi memang B40. Kita tahu kesusahan dan kesukaran lah keluarga saya. Jadi motivasi belajar, berusaha tu adalah didorong oleh rasa bahawa saya sebagai anak lelaki pertama dalam keluarga perlu berjaya. Seterusnya barulah saya rasa saya boleh membantu keluarga. Tidaklah yang paling cemerlang, tidaklah paling cemerlang. Yelah, masa sekolah rendah tu nak kita cemerlang lah sebab kita di kalangan kampung kan. Tapi bila saya naik ke sekolah menengah, jadi bersaing tu lebih hebat. Tetapi bolehlah saya kata mungkin top 3, top 4 dalam kelas. Kemudian bila sampai di UTM, belajar okey lah. Maknanya tidak paling cemerlang. Kalau paling cemerlang ni maknanya mungkin saya tak belajar lah mungkin saya akan pergi ke overseas dan sebagainya. Daripada peringkat awal lah. Tapi saya rasa mungkin salah satu tadi saya sebutkan tadi, mungkin semangat tadi, dorongan bahawa saya perlu bekerja lebih keras. Dan memang alhamdulillah saya rasa rezeki juga diberikan keupayaan lah, tentunya memahami. Bila kita buat engineering kan, kita perlukan sains, matematik. Jadi subjek-subjek itu adalah subjek yang saya boleh kuasai lah. Tidak cemerlang tapi bolehlah alhamdulillah sampai ke UTM, sampai buat PhD dan sebagainya. Kita sebenarnya saya rasa usaha. Semua orang saya rasa ada diberi mungkin secara semula jadi ada keupayaan dia masing-masing, cenderungannya masing-masing. Tapi saya rasa kalau kita tambah ataupun kita orang kata apa, ada kemahuan, ada kedorongan. Dan saya untuk makluman, ayah saya, ini arwah, sangat-sangat memberi dorongan kepada kami dalam pembelajaran. Kalau kita tengok orang tua kita faham bahawa mereka, bukan garang, ayah saya tak garang, mak saya pun tak garang. Tapi mereka nampak bahawa mereka sangat bersungguh-sungguh. Dan salah satu daripada saya rasa dia nak bagi kami sungguh-sungguh ni, apabila dia banyak bercerita tentang kesusahan mereka, ayah saya terutamanya, ketika kecil. Dia duduk dengan mak tirinya, susah.
banyak dan berhenti terpaksa, sekolah pun tak habis, tak sampai selesai. Jadi ini sebenarnya memberikan kita kesedaran, dan saya rasa itu saja kemungkinan antara punca ataupun cara untuk kita berjaya. Selain dari, kalau orang yang dilahirkan kadang nampak cerdik dan sebagainya pun, tapi kalau tak ada usaha, saya rasa dia pun suka nak berjaya. Gambar ni sebenarnya saya seronok berkongsi. Kalau siapa yang perasan, latest ni saya pergi Tioman. Ya, jadi saya bukan pandai pun, ambil je pakai iPhone tu, rasa cantik saya share, rather than sharing my own photo kan. Jadi sebenarnya saya tak tahulah, mungkin saya boleh sebut macam ni lah ya. Ada orang kata dah tak jadi MC bolehlah lebih dengan family. Saya rasa tidak berlaku. Sebab apa? Saya sebenarnya semasa saya bertugas, tapi kena tanya isteri saya lah. Tapi saya rasa anak-anak saya faham, tahu bahawa masa saya sebenarnya agak seimbang. Sebab saya ni salah satu jenis, mungkin jenis fokus kepada apa yang perlu untuk saya buat. Tentunya saya tak buatlah sampai katakan terlalu berlebihan sehingga hilang orang kata keseimbangan. Kalau masa untuk hobi itu, hobi saya tak adalah spesifik sebenarnya. Tapi kalau kata riadah tu memang saya ambil itu sebagai satu keperluan. Walaupun tak agresif, tak aktif, taklah orang kata hari-hari, tapi itu saya rasa sesekali memang saya kena. Kan bila dah check, tahu kita rasa gula mungkin dah agak ni kan. Jadi kita mulalah. Jadi riadah tu saya rasa sebahagian daripada aktiviti yang tidak terlalu fokus, tapi buat, jangan tak buat. Jadi sangat minimum. Sama juga bila katakan attend program-program universiti pun, maknanya saya memilih mana yang saya rasakan sangat perlu untuk saya hadir, saya akan pergi. Tapi kalau katakan program-program tersebut boleh dihadiri oleh pegawai-pegawai lain, saya akan delegate. Tapi bila sampai masa tak ada lagi pilihan, saya akan pergi. Maknanya saya takkanlah ambil satu peringkat, okey yang ni kena pergi, saya tak pergi juga. Tidak berlaku. Tapi sama juga bila orang nak jumpa, kadang ramai orang nak buat appointment dengan kita, itu pun saya memilih. Saya memilih dari sudut, adakah bila jumpa saya tu kita boleh selesaikan masalah, ataupun kalau jumpa pegawai-pegawai pun perkara tersebut boleh kita selesaikan. Jadi ini saya rasa satu benda mungkin nak kata kekuatan pun ialah saya ni mungkin ada disiplin sikit. Dia tak dah terikut-ikut dengan saya nak, tak ada. Dia ada apa yang saya perlu saya akan buat. Kalau rasa masa tu dengan family, ada kes saya memang berikan priority pada family. Walaupun ada tugasan yang agak penting. Jadi mungkin tu sebahagian daripada disiplin diri lah. Oh alam ni, kami ni tak pernah bela kucing sebenarnya. Tak pernah bela macam itulah. Tapi ketika saya dah jadi MC sebenarnya, saya travel overseas. Tiba-tiba balik dah ada Olah ketika itu nak masuk ke dalam ni. Olah tu kecil, dia orang jumpa kat kedai. Jadi anak saya 2 orang tu, saya kesian gamaknya, dia ambil bawa balik. Dan bila dah ambil bawa balik, dan dia pun komit untuk jaga. Bila jaga, dia dalam keadaan yang tak apa sihat dan sebagainya. Lama-lama saya dia sihat. Jadi somehow dia pun dah pandai bawa diri dia, atur sendiri kan. Itulah kucing itu je. Kalau dia pandai atur sendiri, kita dah tak adalah risau sangat kan. Jadi Olah tu menjadi sebahagian daripada family lah sekarang ni. Usunglah ke sana kemari. Kalau setakat KL tu memang bawa dia lah. Kalau pergi Tioman tak ikut lah. Kita bagi dia boarding. Saya rasa sama macam semua orang. Pagi you akan, kalau boleh nak datang awal ke office. Awal pun tak awal sebab saya anak masih ada yang sekolah. Jadi itu rutin dia jugalah. Contohnya breakfast. Saya pastikan breakfast saya ambil pagi. Dan breakfast ni bersama family. Ini saya alhamdulillah tak. Kalau saya di rumah memang itu. Dan itulah peluang kita duduk semeja lah. Sama juga malam kita pastikan dinner sekali. Sebab kita tak nak orang kata apa, masa itulah rasanya masa yang paling orang kata apa berharga lah untuk kita bersama. Kemudian selebihnya bila dah masuk kerja, fokus di pejabat. Dan alhamdulillah sebagai MC banyak yang membantu. Jadi tak ada masalah dari segi pelaksanaan tugas lah. Banyak perbincangan, banyak koordinasi, banyak nak buat follow up dari segi tugas-tugas yang tak dilaksanakan. Ini memang memerlukan, saya rasa mungkin satu skill, dipanggil communication skill lah, untuk nak pastikan apa-apa tugasan
perlu dilaksanakan di peringkat mana-mana peringkat lah, terutamanya kalau di peringkat saya tu peringkat pengurusan lah. Jadi kita akan buat follow up, itu rutin saya lah. Dan kalau ada mesyuarat, saya akan pengurusikan mesyuarat. Jadi kalau orang tak perasan, sebenarnya NC tak banyak sangat pengurusikan mesyuarat. Saya mesyuarat paling penting untuk saya ialah ini penting dari segi melaksanakan agenda universiti, mesyuarat pengurusan universiti. Senet adalah rutin, Senet sebulan sekali. Senet ni memang ada tetap saja. Tapi mesyuarat pengurusan saya akan buat setiap 10 hari. Untuk mesyuarat ini, saya ada seminggu sekali mesyuarat yang dipanggil inner circle saya, di mana ada di situ Profesor Syahrin sebagai ketua strategi kita. Saya ada Dr. Zaliha, itu sebagai ketua komunikasi kita, korporat. Saya ada Encik Jeff lah, sebelum ni kita ada Haji Mus, sebelum tu Encik Razik yang berada di sebagai TP tu. Mereka ni jadi TP kanan di pejabat NC ni adalah sebagai yang memastikan perlaksanaan, execution semua agenda kita. Dan of course saya punya pegawai khas lah, Encik Hilman, itu Encik Faizal. Jadi itu adalah rutin mingguan. Harian ni maknanya pagi-pagi tu you akan duduk kadang-kadang dengan PA untuk atur jadual mesyuarat, atur jadual meeting, ataupun tengok balik siapa yang nak buat appointment. Kalau nak buat appointment tu kita pastikan dia datang untuk apa supaya saya bersedia. Saya tak nak jadi orang kata apa, bila dia datang saya pun tak bersedia, dan mungkin apa yang dia minta pun kadang-kadang ataupun urusan dia nak hajat pun saya tu mungkin tak boleh nak handle. Jadi kita akan buat persediaan tu, aturkan balik. Kadang-kadang ada rescheduling kalau ada mesyuarat yang lebih penting. Jadi lepas tu saya biasanya akan balik tidak lewat sangat. Biasa pukul 6 tu dah balik lah. Kalau tak ada urusan yang lebih penting. Tapi pernah jugalah sampai maghrib, pernah juga berlalukan. Tapi jarang lah. Sebab apa saya yakin sebab saya punya, alhamdulillah saya punya team saya rasa sangat efisien. Jadi kita tak memerlukan orang kata kerja yang terlalu lewat lah. Jadi antara rutin yang biasa ialah contohnya kita menyediakan bahan-bahan pembentangan, perkongsian selain daripada menyimak minit. Jadi itu asal rutin saya. Balik rumah biasanya jarang lah. Kalau unless ada majlis-majlis resmi yang lain, saya akan keluar lah. Kalau tidak saya akan duduk habiskan masa saya di rumah lah. Banyak masa. PKP memang mengubah banyak perkara. Jadi menjadi kebiasaan yang dah berbeza kan. Memang pertama kali berhari raya puasa di Johor, tapi alhamdulillah sebab masa tu kita ada belajar. Dan alhamdulillah ketika PKP, ingat masa tu dibenarkan kita solat Aidilfitri. Jadi kita datang ke UTM solat Aidilfitri, kemudian kita ada majlis yang ringkas bersama dengan pelajar. Jadi itu sedikit sebanyak mengisi orang kata rutin raya lah. Kalau tidak kita akan tak tahu nak buat apa-apa kan. Memang menziarahi tak boleh, tapi saya rasa saya pergi melawat, contohnya keselamatan, kita pergi ke college bersama international student. Jadi memanglah kita terimalah hakikat ketika itu bahawa pergerakan kita sangat-sangat terbatas. Ini sejarah menarik sebenarnya. Kita tahu bahawa mungkin secara semula jadinya mungkin ialah kita ni, saya sebut tadi kan, family macam itu. Maknanya kita masa tu dapat ijazah pun dah puas hati. Tapi bila dapat peluang dapat PhD, satu something yang kita rasa tak pernah terfikir saya akan belajar sampai PhD. Jadi itu rezeki. Sama juga apabila bekerja di UTM, tidak pernah orang kata terlintas bahawa jawatan Naib Chancellor ni satu hari saya yang pegang. Tak pernah langsung terlintas. Kerana kita lihat bahawa tokoh-tokoh yang menjadi Naib Chancellor ni memang ada tokoh lah. Contohnya kita tengok Tan Sri Ainuddin kan. Saya kenal, saya jumpa Tan Sri Ainuddin. Jumpalah, bukan kenal, biasa berinteraksi. Kita kenal contohnya NC selepas itu. Jadi kita nampak bahawa mereka ni adalah tokoh-tokoh yang memang ada kelayakan, keupayaan. Jadi saya ketika itu adalah timbalan Naib Chancellor pembangunan.
Sebelum itu saya adalah pengarah kerja. Jadi menguruskan projek dan sebagainya. Jadi bila dilantik sebagai TNC pembangunan, jadi tak terbayang bahawa dengan satu tempoh, dan ketika itu ingat bahawa saya hanya menjadi TNC pembangunan hanya 2 tahun. Tak habis pun 1 tahun. Dan menjadi pengarah kerja 3 tahun. So 3, kemudian 2 tahun di sebelum itu saya di fakulti. Dan di fakulti pun saya tak pernah menjadi dekan. Saya hanya menjadi ketua jabatan dan timbalan dekan. Jadi bila datang kata masa tu supaya saya memberikan CV, jadi kita memang ingat bahawa masa tu ataupun saya berfikir tak apalah, ini adalah calon dummy. So sebab kita tahu bahawa ramai lagi tokoh-tokoh lain yang berupaya. Dan ketika kita membual, dipanggil sesi bersama dengan panel pemilih NC pun, saya membuat persediaan hanya sekadar tidak meringankan, bercakap benda-benda yang biasa. Tapi ketika saya dipanggil, dibuat panggilan telefon oleh ketika itu KSU Kementerian Pendidikan, ketika itu Datuk Seri Zainil. Jadi memang satu yang saya tak jangka dan tak pernah terfikir bahawa saya yang kena jadi NC. Dan ketika itu saya berada di Heathrow Airport, di launch dia lah, tunggu nak balik Malaysia, dan bersama dengan Profesor Awaluddin dan juga Profesor Hassan, bekas profesor kita di IBS. Jadi memang terkejut, dan Datuk Zaini pun tak ambil masa lama. Dia beritahu bahawa kerajaan bersetuju lantik saya, tanpa saya boleh cakap apa-apa lah, sekadar terkejut. Jadi orang pertama saya jumpa ketika itu adalah Profesor Awal, dan memang saya kenal Profesor Awal dah lama, yang kita hormat, boleh kita bersembang. Jadi pemikiran saya ketika itu ialah, haruskah saya terima jawatan ini? Sebab saya tahu keupayaan saya, pengalaman saya memang hampir tidak langsung ketika itu research yang strong, hampir orang kata keluar daripada memikirkan tentang isu-isu akademik, isu pelajar. Sebab 3 tahun di Pejabat Harta Bina, tugas saya yang sangat besar, berat di situ ialah memastikan pembangunan kampus. Di situ kita ada bajet sebanyak 1 bilion. So bayangkan menguruskan 26 pakej projek, dengan tambahan lagi dengan tugas-tugas penyelenggaraan kampus yang macam-macam nak jaga. Memang bukanlah orang kata something yang saya menyediakan diri saya untuk jadi NC lah. Dan dengan kita tahu bahawa jadi NC ni you kena, maknanya menguruskan banyak lagi benda lain kan, researchnya, akademiknya, pelajarnya, kewangannya. Jadi memang saya rasakan ini bukan untuk saya. Jadi saya pun bertanya secara ringkas dengan Profesor Awal, should I reject it? Adakah perlu saya reject ataupun melantikkan ini? Jadi tak banyak sembang lah, kita leave it open. Jadi saya pun balik, jadi bagi tahu isteri pun terkejut. Saya kena jadi NC, dan agak mengambil masa untuk kami berbincang, sehinggalah saya memberitahu isteri saya surat tawaran. Sebab saya balik Malaysia, saya ada appointment dengan Tan Sri Muhyiddin situ. Tan Sri Muhyiddin adalah timbalan Perdana Menteri, perangkap Menteri Pendidikan. Jadi nak pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin pun semua orang tak tahu. Ini sejarah juga start. Kecuali saya punya PA saja, iaitu Puan Shima. Siapa kenal Puan Shima? Puan Shima. Dia saja yang tahu dengan pemandu. Pemandu pun dia tahu hantar saya ke JPM, tapi dia tak tahu apa saya nak buat. Jadi pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin masa tu, ambil surat, bergambar dengan dia, yang gambar saya simpan sampai sekarang. Tak ada fotografer pun, ada seorang pegawai dia kat situ. Ambil surat, kemudian saya pun balik, sebab saya dapat surat tu awal. Lantikan bermula pada 1 September. Malah bila saya pergi ke satu event di UTHM, ketika itu, masa tu dah ada surat tu. Jadi di UTHM dah riuh siapa NC UTM. Saya tak beritahu. Saya cakap saya tak tahu. Saya tak tahu. Jadi lepas tu dia marah lah. Tak tahu pada surat dah ada. Jadi memang
terkejut, kita rasa tak mampu. Jadi orang kata apa, tapi apabila memikirkan, berbincang dengan kawan-kawan, mereka kata tak apa, ambillah itu sebagai satu orang kata apa, penghormatan, dan insya-Allah mereka banyak, kawan-kawan saya banyak memberikan dorongan lah, bahawa menjadi NC ni sebenarnya banyak, kita mempunyai ramai tim kita lah. Dan bayangkan ketika itu antara yang ada ketika itu, saya masih ingat contohnya Profesor Datuk Azrain yang panggil ke rumah dia, dan kami berbincang, dia membantulah dari segi bahan-bahan macam mana nak merancang sebuah universiti. Jadi memang start almost from zero, menjadi NC, dan banyak benda kita kena belajar. Tapi itulah sebab kita di UTM ni mungkin DNA UTM tu, jadi cepatlah kita grab. Dan banyak dari segi saya tengok masa tu TNC semua dah tahu apa dia kena buat, so cuma kita kena tengok balik je lah, revisit, adjust. Dan ketika itu kalau dari segi perancangan universiti dah ada Pelan Global UTM yang kita hasilkan pada 2012. Jadi sebab saya dalam JPU selama 5 tahun, daripada pengarah kerja sampai jadi TNC, jadi 5 tahun. 5 tahun tu walaupun saya tak fokus kepada portfolio lain lah, tapi kita faham, kita mengikuti lah secara umum tugas-tugas semua TNC lain lah. Jadi saya rasa dengan keadaan tersebut lah mungkin membantu saya lah dari segi melaksanakan tugas. Tapi memang the keyword is terkejut, tak terduga, tak jangka, dan kita pun tak pernah menjangkakan ataupun membayangkan bahawa satu hari saya akan menjadi NC UTM. Sebab apa saya jumpa Datuk Azrain? Datuk Azrain ni kami anggap sebagai sifu kami sejak kami di fakulti lah. Jadi dia pernah jadi dekan, dia pernah jadi TNC pembangunan di zaman Tan Sri Zaharuddin lagi. Jadi kami anggap sebagai sifu dan orang yang saya boleh bersembang lah. Jadi sebab tu saya jumpa Datuk Azrain, bukan makna saya menidakkan yang lain. Itu sebagai permulaan untuk saya menggerakkan tugas sebagai NC UTM. Terus itu, selepas itu kita tahu bahawa sebab saya seperti tadi kan, saya berada bersama pengurusan UTM daripada awal lagi Datuk Zaini menjadi NC. Sebab dia lantik saya sebagai pernah kerja, jadi saya duduk dalam jawatan pengurusan. Jadi terlibat secara langsung lah dalam perancangan universiti, walaupun saya fokus pada portfolio saya lah. Jadi sebab tu saya kata tadi bahawa tak terasing kalau kata saya di luar masuk, itu mungkin menjadi masalah. Jadi selepas itu strategi saya berbincang dengan kawan-kawan, kita dah ada satu plan yang baik, iaitu Pelan Global UTM 2012-2020. Dah semua dah tertulis secara terperinci. Jadi saya kata masa tu, sebab saya perlu gerakkan segera kan, universiti tak boleh berhenti ni. Saya perlu gerakkan segera. Jadi apa yang kita gerakkan ketika itu ialah kita kata kita meneruskan perancangan yang telah sama-sama kita ada daripada 2012 ke 2020, tapi kita mencuba menyedari bahawa banyak perancangan ini sebenarnya perlu dilihat secara berterusan. Jadi sebenarnya dalam bab strategi ni, buku teks mungkin sebutlah jangka panjang, jangka pendek, bila ada strategi gitu. Sebenarnya in reality tak semestinya macam tu. Jadi bila saya dah habis term saya ni, saya kalau siapa yang tanya saya, strategi almost daily business. Almost daily, especially sekarang. Strategi, walaupun dia mungkin bukan strategi besar, tapi strategi yang kecil-kecil ni almost daily. Dan strategi ni sebenarnya on paper, yang pentingnya ialah melaksanakan strategi. Itu adalah almost, sebab tu saya sebut tadi, saya ada mesyuarat mingguan dengan my inner circle untuk pastikan execution. Jadi benda macam ni kalau bertengok textbook orang risau, strategi ni mesti ambil consultant, strategi mesti tak semestinya macam itu. Jadi masa itu kita punya approach supaya kita nak buang masa, kita nak cepat. Jadi kita kata okey, 2012-2020 kita dah ada dengan orang kata apa, strategi juga, iaitu kita akan membuat kajian semula, membuat orang kata apa, revisit ataupun kita membuat pengubahsuaian kepada strategi-strategi ini
sebenarnya dalam masa sama kita bergerak. Jadi sebab itu kalau siapa perasan, mungkin warga UTM perasan, bila saya mendokumentkan buku pada tahun 2014, dalam masa beberapa bulan tu sebenarnya buku ni ditulis oleh satu tim lah, bukan saya seorang. Saya dokumen saya ataupun buku tu sendiri bertajuk kita nak engage, kita nak bersama-sama, kita nak memperkuatkan DNA UTM. Sebab apa? Bagi saya satu strategi dah okey, yang penting execution. Jadi execution ni banyak bergantung kepada kita, kepada staf warga UTM. Jadi warga UTM, saya rasa masa tu yang paling penting ialah saya perlu mendapat kepercayaan. Kan? Bukan sahaja daripada pengurusan, malah daripada warga UTM. Jadi kepercayaan untuk universiti bergerak ke depan. Kalau tidak nanti orang akan rasa, boleh ke kan kita bergerak. Jadi Wallahualam, saya tak tahu sama ada strategi saya betul atau tidak. Kita fokus kepada yang strategi sedia ada dengan membuat sebuah kesesuaian. Dalam masa yang sama kita memperkukuhkan DNA UTM. Sebab apa? Universiti ni sehingga hari ini adalah satu organisasi yang sangat pantas bergerak, sangat dinamik, dan dia boleh meletihkan, memenatkan. Dan kita tahu bahawa staf akademik mempunyai beban tugas yang sangat berat. Dan saya bercakap dengan menteri baru-baru ini, KPI akademik staf di Malaysia adalah KPI antarabangsa. Kita perlu bergerak dengan ranking, kita perlu bergerak dalam citation. Jadi KPI kita international. Dan bayangkan organisasi yang punya KPI begini perlu bergerak pantas, dan mereka kena ada kekuatan. Jadi saya cuba bina kekuatan tu. Lepas tu saya balik kepada visi misi kita. Kerana Tuhan untuk manusia itu sangat kuat. Dan kita balik kepada sejarah UTM. Sejarah UTM ialah satu institusi yang ditubuhkan oleh rakyat, oleh kerajaan dengan mandat rakyat untuk menghasilkan tenaga-tenaga profesional. Ini kena diperingatkan. Kalau tidak kita habis tenaga ni. Kalau kita hanya memikirkan aku kat UTM ni hanya 8/5, apa UTM boleh bagi kat aku sakit, tak ada. Kita sepatutnya tak ada begitu. Dan alhamdulillah lah, mana UTM ni kita tengok bahawa ramai yang memahami bahawa sebenarnya kita boleh kaitkan juga tugasan kita ni sebagai amanah yang perlu kita laksanakan dengan baik. Sebab tu kalau ingat lagi antara perkataan awal yang saya pakai ialah amanah. Yang kedua saya guna perkataan ihsan. Ihsan ni bagi saya masa tu kecemerlangan. Yang kita ambil makna hadis kan, yang melakukan secara yang terbaik. Kemudian kita gunakan integriti. Integriti ni bukan lagi bermaksud bahawa kita bukan rasuah ataupun kita ambil rasuah. No. Integriti berkaitan dengan jati diri kita, kejelasan arah tuju kita, melaksanakan amanah yang secara yang paling baik yang mampu kita lakukan. So it's not about rasuah. Integrity about efficiency, about how efficient kita boleh deliver, how fast kita boleh deliver dengan memenuhi tuntutan-tuntutan tugas kita di UTM. Kita bertugas di UTM ni melaksanakan amanah yang besar, mandat rakyat, dan kita tahu bahawa pendidikan ni adalah survival kepada negara. Jadi ini antara yang saya sebut selalu, walaupun mungkin saya bukanlah seorang Naib Chancellor yang mungkin ni kemampuan yang tinggi, tapi saya yakin dengan strategi yang telah diatur, dengan rakan-rakan yang ada di bersama saya, dan dengan disiplin kita bersama, jelas bahawa visi dan misi kita, itu yang saya rasa kekuatan yang telah kita bina. Sebab mungkin saya belajar di UTM, kemudian sambung bekerja di UTM. UTM ni pada kita daripada dalam mungkin kita tak nampak lah, daripada orang luar dia nampak. Satu daripada pelajar kita lah, mereka akan kata ini orang UTM. UTM ni ada, kalau dulu ciri-ciri dia agak warak lah kalau keluar dari UTM ni. Staff kita pula, sebab ramai staff kita ni join UTM. Kalau kami dalam zaman dulu kita bersama dengan Tan Sri Ainuddin, kita tahu bahawa UTM ni mempunyai visi dan misi yang sangat jelas. Fokus kita kepada tenaga profesional.
Jadi budaya kita sampai sekarang, contohlah, bila kita hidupkan budaya memberi, saya rasa tak ada universiti yang saya dimaklumkan yang mampu mengumpulkan setiap bulan setahun hampir 10 juta ringgit daripada poket-poket kita. Kemudian bila kita buat perubahan-perubahan, kita tengok tidak ada suara yang terlalu kuat sehingga membantutkan usaha perubahan kita, transformasi kita. Bukan tak ada, ada. Tapi kita berjaya atasi, alhamdulillah. Sebab apa? Semangatnya adalah semangat untuk kebaikan. Semangatnya adalah kita tahu bahawa, dan saya yakin di UTM ni insya-Allah ramai ataupun hampir seluruh orang adalah ikhlas untuk UTM. Jadi ini mungkin saya tak tahulah di tempat lain, contoh saya bagi contoh. Sepanjang 7 tahun saya jadi NC, saya rasalah, saya yakinlah, saya semak selalu, tidak ada satu, contohnya satu surat layang contohnya yang katakan Wahid turunlah, tak ada. Tapi ada setengah universiti yang surat layang tu menjadi mainan, walaupun hanya dilakukan oleh satu orang, dua orang saja. Jadi tak berlaku. Jadi saya yakinlah bahawa tak berlaku ni kerana bukan semuanya puas hati, tapi mereka yakin cara kita uruskan UTM ni adalah secara yang sangat telus. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita tak setuju, kita bincang, kita berdebat. Tidak ada yang kita sebab tu saya selalu saya sebut kan, di UTM ni kerana ramai orang komplain, susah naik pangkat lah, kerja berat lah, nak maintain RU lah. Saya sebut macam ni, selagi mana apa yang saya buat ni tidak berdosa, kita buat. Boleh bincang, boleh ada pandangan. Tapi kalau ada dosa, benda tu berdosa mengenai orang, contohnya dengki dengan orang, saja-saja tak nak bagi dia pangkat, saja sonok-sonok tengok dia suffer, itu berdosa. Jadi insya-Allah saya sebut selalu, kalau itu berlaku, bagi tahu saya, sedarkan saya, remind me bahawa ini dosa. Dosa kita tak boleh buat lah. Tapi selagi itu bukan berdosa, maknanya itu dah ada strategi-strategi yang kita mungkin kena kerja lebih, lebih berdisiplin, lebih. Itu sebahagian daripada kecemerlangan yang perlu kita lakukan. Ini adalah salah satu ciri mana-mana institusi pendidikan tinggi, kecemerlangan. Jadi kecemerlangan melalui hasil-hasil kerja kita lah. Jadi balik juga kepada isu DNA tadi. Satu yang saya tadi, kita tak nak buat dosa. Yang kedua, pernah juga saya sebut, universiti ni perlu menuju pada satu arah. Sebab tu kita ada misi dan misi. Saya bagi analogi biasalah kan. Kalaulah semua orang ada pandangan, semua orang sebab kita mentadbir satu keunikan universiti ni, kita ramai profesor yang hebat, jauh lebih hebat daripada saya kan. Jadi kat sini, kalaulah semua orang ada pandangan, saya bagi analogi, kalau kita ada kapal tu ada ramai orang dalam tu, dan semua orang kata saya nak pergi arah masing-masing. So analogi dia, kapal nak ke mana sebenarnya? So kapal akan duduk stagnan, tak ke mana pun. So apa yang kita kena buat, kita bincang dan secara bersama mencari sesuatu yang paling baik untuk satu organisasi. Jadi di situ kita beri pandangan, once kita buat keputusan, ini arah tuju kita. Jadi semua kena arah ke situ. Walaupun mungkin ada yang tak bersetuju. Ini biasa, mana ada semua orang manusia bersetuju. Jadi yang tak bersetuju tu, dia kena ada, sebab tu kita berpegang juga pada prinsip syura. Prinsip syura ni, bila ada keputusan ramai, yang minoriti kena ikut. Tapi kita kata tadi kan, selagi ianya bukan satu dosa, selagi ianya tak ada penganiayaan kepada sesiapa. Dan pandangan ataupun majoriti ni pula kita nampak bahawa tidak insya-Allah memusnahkan UTM. Kalaulah kata kita majoriti semua profesor dah biol kan, contohlah. Semua gila nak bawa universiti ni ke arah kehancuran. Saya rasa masa tu berperang pun tak apa. Kan? Sebab kita tahu bahawa ini akan menjahannamkan kita. Tapi saya yakin apa yang kita dah rancang itu semuanya orang waras kan? Waras kan, maksudnya berfikir secara rasional. Jadi arah tuju kita tu memang arah tuju yang baik, yang insya-Allah membawa universiti ke satu tahap yang cemerlang. Jadi
kita selesailah masalah. Jadi itu yang saya katakan sebagai satu keunikan DNA UTM. Nah, inilah keunikan universiti. Satu organisasi di mana kita ada pelajar, kita ada staf akademik, pensyarah, profesor, kita ada staf yang kita panggil dulu staf sokongan, staf bukan akademik. Lepas tu saya kata tak sedap lah. Itu yang kita panggil PPP. Kita beri brand dia. Pegawai apa pelaksana, apa dipanggil pelaksana profesional kan, profesional apa tu ya, bawah suku pelaksana. So kumpulan tadi lah. Saya alhamdulillah lah, saya mungkin dapat rezeki saya sebelum saya jadi MC, saya bekerja di Pejabat Kabinet. Jadi hubungan saya dengan staf PPP ni saya faham lah keadaan mereka, cabaran mereka, cara mereka berfikir. Mungkin ada juga saya minta maaf kalau ini bukan tepat, ada mungkin elemen-elemen inferiority. Bercakap dengan profesor contohnya, aku ni mungkin paling baik pun degree, kan ni ada PhD. Selalu dia ada, saya nampak ada gap tu. Jadi nak membawa universiti ni kita kena semua orang digembleng. Dan ini yang sebab tu kita cuba. Contohnya masa saya di pengarah kerja, saya kata dengan rakan-rakan saya di PHB, tingkatkan kita punya profesionalisme. Kita kena bekerja dengan kompetensi yang tinggi. Kalau kepada PPP, kepada pendaftar, tim-tim pendaftar takbir ni, saya kata you punya kompetensi level ni kena sampai sehingga you seolah menjadi konsultan kepada universiti. Konsultan ni maknanya you bukan hanya melaksanakan tugas, you boleh memberi pandangan, you boleh memberikan keputusan, you boleh memberikan option-option terbaik untuk universiti. So by then, walaupun you mungkin tak ada PhD, tapi dalam bidang tugas yang you laksanakan, you tahu bahawa you mempunyai kepakaran. Walaupun tak sampai ke peringkat PhD. Jadi ini cabaran. Dan jangan ambil mudah. Jangan cepat. Sebab tu bahasa saya lah dulu. Antara yang saya rasa, sebab saya nilai melihat persekitaran, sebab tu saya sebut pada rakan-rakan saya masa tu di PhD, saya kata jangan jadi babu. Jangan letakkan diri kita macam babu, seolah-olah profesor tu duduk di sini, kita duduk di sini, kita akan sentiasa rasa kita ni rendah diri. Jangan, ubah. You boleh jadi ubah, boleh hebat sebenarnya, tapi dengan syarat bersedia untuk berubah. Bahawa persekitaran universiti memang persekitaran akademik dan laju bergeraknya, dinamik. Jadi staf PPP kita minta supaya cepatlah berubah, kan, tingkatkan diri. Jadi kita beri kemudahan pula. Sebab tu ketika pernah kita anjurkan, contohnya dulu zaman dulu kita bagi GOP untuk staf bukan akademik. Sebab kita tahu bahawa profesor ni asyik travel keluar negara, macam-macam pengalaman, tapi staf yang bukan PPP tadi mungkin kurang. Jadi masa kita ada duit, kita ada anjurkan GOP, pergi keluar negara, tengok. Jadi selepas itu kita ada masalah cabaran, masalah kewangan, masih kita buat. Kita hantar untuk, masa tu kita panggil UTM Lens. Kita hantar staf-staf PPP pergi duduk lagi lama. Dulu GOP kita rasa macam tak banyak dapat sebab pergi sekejap, tak cenggo. Lepas tu kita pergi secara khusus. Ada yang pergi 2 minggu, ada yang pergi sebulan, ada yang buat dalam negara, ada yang luar negara. Ini usaha-usaha yang kita buat supaya peningkatan profesionalisme mereka, peningkatan kompetensi mereka, mengubah cara mereka berfikir. Ini usaha-usaha yang telah kita laksanakan, memberi keyakinan bahawa rakan-rakan PPP kita ni sebenarnya mampu dengan kita memberikan mereka kemudahan-kemudahan, peluang-peluang untuk mereka berjaya dalam kerjaya dan menggerakkan universiti bersama dengan profesor-profesor. Dan seperti saya sebut, saya pernah juga bercakap, kita ni macam tim bola. Ada goalkeeper, ada striker, ada winger. Saya cakap dengan PPP ni, kalau menang satu universiti tu kita lah. Kalau katakan pensyarah kita skor, dapat katakan anugerah-anugerah universiti, kan? Jadi kita mungkin jaga gol je, tapi kita dalam tim. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi striker, buatlah PhD macam Dr. Nazrina contoh, kan? Itu pun saya masih minta maaf lah, kan, dalam bab ini kita masih kena baikilah, contohnya skim-skim perkhidmatan,
Itu kadang-kadang ada benda yang beyond kita, tapi saya rasa banyak benda yang kita boleh buat lah, insyaAllah. Sebab saya sebut tadi bahawa universiti ni dan kita kena cari cara supaya kita boleh bergerak dalam keadaan paling lean, paling efisien. Jadi sebenarnya Synergy 4.0 tu bukan transformasi yang pertama lah. Malah saya rasa dalam siri transformasi sejak Datuk Zaini Ujang lagi, dia masa tu dia restructure kita punya research, kan. Kemudian ketika saya sebelum kita buat Synergy 4.0, kita buat kita panggil consolidation, pengurusan aset. Tentunya kita pindahkan pengurusan aset daripada pelajar HEP kepada pembangunan. Kemudian kita juga ubah model kewangan. Model kewangan. Jadi contohnya kita dah masuk kira kos. Itu sikit-sikit lah, kalau nak tanya lanjut ni kita boleh bincang itu. Tapi dan barulah sampai kepada yang paling susah yang paling orang kata menggerikan untuk kita gerakkan ialah Synergy 4.0. Dan prosesnya lama. Kita pun bermain juga dengan emosi, mengambil kira nostalgia lama. Contohnya kami kan daripada fakulti kenapa jadi school, nama tu pun orang dah boleh bincang banyak. Jadi sekolah, dia kata sekolah. Itu dia cara dia nak protes lah. Tapi apabila kita tengok amalan-amalan ataupun the best practice di dalam dunia, tidak ada lagi universiti yang ternama yang mempunyai banyak fakulti. Kita ada masa tu 18 fakulti. Jadi ini pun sebenarnya perbincangannya bukan hanya di peringkat pengurusan. Kita juga berbincang di peringkat lembaga pengarah. So lembaga pengarah pun melihat bahawa dengan fakulti yang terlalu banyak ini, kadang-kadang yang saya sebut, kita tak lean, kita tak efisien, mungkin cost, macam-macam lah kan. Jadi itu yang kita buat keputusan dengan sokongan lembaga pengarah, dengan saya rasa majoriti staff kita memahami keperluan universiti untuk bergerak secara lean. Jadi berlakulah apa yang dikata Synergy 4.0. Dan pada setengah orang dia rasakan bahawa ini mungkin salah satu daripada benda yang kita rasa kejayaan UTM lah. Daripada 18 jadi 7. Saya punya analogi simple. Bayangkan apabila TNC nak meeting, kalau ada 18 dekan berbanding dengan 7 dekan, lean dah nampak kan, lean kat situ. Keputusan mungkin lebih cepat, banyak coordination yang tapi tidak menidakkan cabaran yang perlu kita hadapi. Contoh, bila kita ada satukan contohnya fakulti engineering daripada 5 bidang pada satu. Jadi saya sebut pada kawan-kawan di fakulti, bayangkan kalau dulu untuk nak katakan nak buat apa-apa sinergi tentang program, even di kalangan fakulti kejuruteraan, yang kena chair siapa? PNCA. Sebab apa? Melibatkan dekan-dekan yang berbeza. Sekarang ini, kalau setakat nak buat sinergi program-program akademik di kalangan kejuruteraan, kita hanya memerlukan dekan saja yang chair. So ini simple kan? Nampak logik dia bahawa kita dah mudahkan. Kalau maknanya dari segi birokrasi, instead of TNCA, now dekan dah boleh handle. Ini salah satu benda yang kita lihat lah. Dan banyak peluang-peluang, terutamanya dalam zaman ini, program-program yang tidak terlalu fokus kepada satu-satu bidang. Contohnya, kalau kan sekarang kita dah masukkan School of Computing kan dalam engineering, bayangkan banyak. Sekarang ni nak kita masuk 4.0 lah, digital lah, AI lah. Semua program ni senang dia sesama dekan. Dekan saja dah boleh coordinate supaya program-program ni ada elemen digital, AI. Dan mereka hanya perlu duduk sesama dekan dengan chair. Jadi ini antara yang kita nampak kebaikan yang berlaku lah. Tanpa menidakkan bahawa banyak cabaran dari segi pengstrukturan. Pengstrukturan dari segi contohnya dulu, sebab kita tahu bahawa core business university research, academic research, dan juga kita nak bagi servis kepada community.
Jadi memang berlaku, contohnya line of command di peringkat awal lah. Siapa nak jaga ni, siapa nak jaga ni, research macam mana. Tapi Alhamdulillah saya yakin balik kepada DNA UTM tadi lah, bahawa secara umumnya warga UTM boleh menerima ini adalah satu usaha yang menambah baik universiti. Jadi walaupun saya faham sampai hari ini, saya faham bila saya turun bukan sebagai NC, saya nampak ada lagi isu-isu yang perlu diselesaikan, yang masih lagi orang kata apa, disebabkan oleh mungkin communication, disebabkan oleh mungkin leadership style masing-masing. Jadi nampak kaya ada lagi perkara-perkara yang perlu kita selesaikan bersamalah. Tapi dari segi kebaikan, advantage, kita dah nampak banyak kebaikan yang berlaku lah. Contohnya ukur dengan alam banner, saya rasa sangat mesra. Sangat-sangat nampak kaya dah boleh bergerak kan. Contohnya fakulti apa ni, kita dah ada FSSH, Faculty of Social Science. Saya rasa tiba-tiba kita punya social science melonjak. Education duduk sekali dengan ATI, duduk sekali dengan human resource. Saya nampak kalau dulu mereka ni adalah satu entiti yang kecil, sekarang mereka dah boleh synergize. Dan apa ni yang kita tak usik, contohnya berlaku dalam sinergi ialah kita punya business school menjadi bertambah kukuh. Business school kita dulu, kalau dulu dia fokus hanya di KL, sekarang ni business school kita ada di Johor Bahru. Dan dah boleh menawarkan program undergrad. Jadi ini adalah bagi saya lah advantage ataupun benefit yang kita dapat melalui usaha sinergi. Memang ada orang yang pernah saya ingat, ada masa satu convocation kita ada tetamu, dia tanya saya pasal sinergi ni berbisik-bisik. Dia seolah-olah macam takut nak bertanya supaya takut orang lain dengar. Dia mungkin membayangkan sinergi ni menjadikan UTM ni sangat stiff, sangat orang mungkin marah. Saya bayangkan masa tu soalan dia tu soalan yang berbisik-bisik. Betul, seolah-olah tanya betul ke berlaku sinergi? Dia kata alhamdulillah betul. Tanpa menidakkan banyak lagi cabaran yang perlu kita atasi. Sebab balik kepada bukan senang nak menggerakkan usaha ini. Tapi somehow tu tadi DNA UTM, saya tak rasalah kesukaran tu sampai saya tak tidur malam contohnya. Tak pernah lah, alhamdulillah. Sepanjang saya jadi NC tak ada dah satu isu sehingga mengganggu tidur saya. Malam boleh tidur. Jadi membayangkan apa ni? Membayangkan usaha tu tidaklah sampai mengganggu. Walaupun ada suara-suara, ada pernah juga yang kata record nanti kan. Tapi tak apa. Ada yang tulis surat membantah, ada juga yang membuat tuduhan-tuduhan yang tak betul. Contohnya dia kata ini kalau buat ni kami ni akan tutup. Jadi semua itu adalah perkara-perkara yang tak berlaku, yang bukan niat kita. Jadi kita atasi melalui communication lah. Dan juga kita buktikan bahawa apa yang kita buat ini tidak menutup mana-mana disiplin. Malah memperkuatkan dulu kalau disiplin yang setengah-setengah disiplin tu tak kuat. Itu dah berlaku. Jadi sebab tu universiti lain bila dia lihat macam mana kita buat. Itu saya kata tadi, kita buat mungkin melalui proses meyakinkan bahawa proses ini tidak akan membawa UTM ke belakang, malah membawa UTM ke depan. Dan seperti tadi, kita tak adalah orang ataupun warga UTM yang katakan bila menentang tu sampai berhabis-habisan. Ada, saya sebut tadi ada, bukan berhabis-habisan lah, paling tidak dia menyebut lah. Tapi kita counter dengan penjelasan. Dan prosesnya berlaku bukan segera. Dan saya rasalah satu lagi faktornya lah, tidak ada di kalangan kami di peringkat pengurusan yang mempunyai agenda peribadi. Ni biasanya orang marah kalau ada agenda peribadi. Dia nak dia mulalah kan. Ni adanya dekan, tak ada. Kita tak ada. Saya rasa nak cari dekan pun susah. Dia bukan kata bila jadi sinergi ni ada orang yang jadi dekan, tak ada. Dia tak berlaku insya-Allah di UTM. Jadi mungkin orang tak nampak ada agenda peribadi. Dan dia yakin dengan penjelasan kita bahawa ini adalah untuk kebaikan kita, dan kita juga meyakinkan mereka bahawa sinergi ini sebenarnya berlaku
dilihat oleh orang luar, terutamanya pihak LPU yang dan perjalanan universiti lain. Kalau pergi NUS, NTU dah kecil dah. Dia dah bukan kecil, dia jadi apa, very consolidated. Dia maknanya bidang tu dah dicantum-cantum jadi besar. Satu sekolah yang besar. Jadi kita pun jadi maknanya tak ada benda yang pelik kita buat, tak ada yang dia peribadi. Itulah saya kata tadi, macam mana memanage universiti tapi malam tidur Wallahualam. Saya rasa mungkin salah satu faktornya kita mesti sebut tadilah, kita mengamalkan konsep permesyuaratan, kita mengamalkan konsep engage. Jadi semua yang kita buat tu tak ada satu pun orang kata agenda tu ini untuk NC ni, jadi macam ni NC akan dapatnya. InsyaAllah saya rasa, dan di kalangan pengurusan pun tak ada. Bukan saya seorang ini tim-tim pengurusan tak ada. Jadi kalau katakan contoh sinergi, bukan tak ada, saya ada, dapat surat, saya dapat surat, personally saya dapat surat yang kita kami mendoakan something. Jadi kita sebab kita rasa kita bukan buat something yang berdosa kan. Kita bukan buat something yang akan mengenayakan sesiapa. Jadi kita teruskan. Jadi patutnya kita tawakal. Kalau ada orang yang niat tak baik, Wallahualam, kita pun berlindung kan. Allah Ta'ala ada. Jadi kemungkinan itu mungkin tadi. Jadi kalau kata cabaran paling berat ni, saya tak tahulah. Memang hari-hari berat. Setiap hari bukan tak sampai tak seronok datang office. Kita sampailah peringkat itu. Jadi bila datang office tu ada je benda yang kena selesai. Jadi selesainya macam mana? Bila kita start berbincang. Start orang kata apa, mengagihkan, okey, you kena tolong saya buat ni, kita kena selesaikan ini. Kita ada tim JPU, kita ada WhatsApp group, kita ada WhatsApp Senet. Ini semua membantu meredakan apa saja cabaran yang ada. Jadi ada cabaran tu kadang-kadang disebabkan oleh seorang. Ada seorangnya, sebab tu saya selalu sebut, bila kita ambil staff di UTM ni, kena jaga, tengok betul-betul, bagi tengok nilai dia betul-betul. Sebab apa ada cabaran. Contoh InsyaAllah dok selesailah kot kes ni kan. Contoh bila pergi ke mahkamah, bayangkan bila pergi mahkamah, dia buat tuntutan ratusan ribu setengah-setengah tu. Jadi risau, takut kita kalah. Takkan satu orang punya hal nak bayar dia 300-400 ribu. Ada masalah tu, kita selesai lah. Jadi selesai tu kadang dah lupa lah kan. Tak ada dah rasa cabaran lagi. Tapi masa dia datang tu, rasa lah. Tapi sebab tadi saya kata sistem kita, cara kita agihkan tugas, cara kita bekerja satu tim. Jadi sebahagian daripada tugas tu, contohnya bila katakan tadi kes mahkamah kan, pergi mahkamah, ada kes mahkamah berat kan, tapi kita ada pegawai undang-undang, kita bincang dengan dia pun gambarkan kepada kita, okey macam ni. Saya pernah terima contohnya WhatsApp daripada staff kita, dia kata ni saya dekat Mekah ni, dia kata saya sedang berdoa. Saya sedang mendoakan, saya ni dia sebut saya ni sedang mendoakan ini. Ingat dalam confession, ingat tak? Ada mesej yang kata anak saya pergi masuk confession masa tu isu yuran kan. Ada orang tembak dia balik, tembak saya. Ingat tak? Kalau you perasan, doa dia apa tau? Biar bapak dia kena stroke. So kalau kita tak yakin dengan Allah, saya rasa saya akan terduduk. Tapi kita yakin itu Allah punya kuasa kan? Jadi berlaku orang kata kebimbangan. Banyaklah, saya rasa kalau saya nak listkan kebimbangan tu banyak. Kebimbangan ini mungkin tak boleh selesai. Ini macam contohnya yuran MJIT. Memanglah cara kita nampak calm kan, biar dia berjalan, budak-budak tunjuk pergi parlimen. Tapi dalam ni kita cuba mencari jalan penyelesaian kan. Jadi cara kita, saya mudah je insya-Allah kan. Satu kita kata tadi, kita tak berdosa, dia sudah sebut kan. Yang kedua, kita macam kita sebut kata integriti. Integriti ni kadang orang tak faham ataupun tak jelas juga, ingat tak rasuah kan. Sebenarnya satu benda yang saya sebut masa kes MJIT tu, be truthful. Be truthful ni maknanya kalau kita silap, kita terima. Be truthful. Siapa pun silap dalam kalangan kita, terima dulu untuk kita selesaikan. Jangan dia pergi berkeras dengan dia ni, kita betul, tak ada, kita dah salah. Sebab tu saya bawa ke, ini besar lah sebenarnya
tak selesai pun selesai lagi kes tu ataupun perbincangan. Dalam kes MJIT, saya boleh cerita dah kan sebab dah lepas kan. Mula-mula saya rasa masa tu saya empower lah. Saya minta diuruskan dekat kawan saya kan. Jadi saya tak, meeting awal tu saya tak pergi. Protes awal student tu saya tak pergi. Sebab apa? Kita yakin bahawa tak perlu saya lah kan, you all handle lah. Sampailah kepada satu mesyuarat di peringkat kementerian, saya dapati ini bukannya main-main punya masalah ni. Ini masalah ada kelemahan di pihak kita. Sebab tu saya selalu sebutkan, don't give bullets tu kalau kita nak kata enemy lah, dia tembak kita balik. Dia tembak kita dengan keadaan sekarang ini dunia terbuka. Jadi bayangkan kalau kes MJIT ni, sebab tu saya kata be truthful, sebab saya yang kena bawa ke LPU penyelesaian dia, dan penyelesaian dia memang sudah dapat all the benefit, semua dia dapat. Jadi bayangkan LPU masa tu sebut, kita ni satu, kita kena bagi balik kepada pelajar. Yang kedua, kita hilang income millions. Saya mengambil risiko. Apa risiko dia? Saya bawa ke LPU boleh kata you go, because benda ni dah berlaku di UTM. Kita satu kena bayar balik kepada student, yang kedua kita loss of income. Tahun ini baru naik balik iuran asal, balik ke asal. The last 4-5 years tu kita ada buat silap. Saya tak boleh nak blame kau buat silap, tak ada. Saya yang terima, ini organisasi yang saya jaga, saya ambil responsibility, saya bertanggungjawab. Saya pergi ke LP, saya bawa paper tu. Sebab apa? Sidang dah semak, kita dapat pandangan undang, kita dapatkan dokumen, kita tengok pelajar punya isu, ada kelemahan-kelemahan, bukannya silap tapi kelemahan yang kita kena terima. So saya kata tadi, be truthful. Walaupun kita akan risiko dia besar. Jadi mudah, be truthful ni, you tak ada sembunyi apa-apa. You, bila saya habis hari ni, korek lah file apa pun, insyaAllah, saya tak tahu kalau ada saya buat silap yang saya tak sedar. InsyaAllah, bila you be truthful, eventually benda tu boleh settle. Jadi besar, risiko dia besar. Saya dah sebut tadi, millions. Dan kalau bahasa board, maksud dia kata, CEO must go dengan amount itu kalau pada syarikat. Tapi apa yang berlaku, ini alhamdulillah juga, mungkin dengan prinsip-prinsip yang kita amalkan ni, lembaga pengarah masih memberi kepercayaan kepada pengurusan untuk selesaikan apa yang telah berlaku. Apa saya pun tak terjejah lah, dah habis tempoh lah kan. Kemudian tu satu. Sama juga satu keadaan lagi. Sebab apa, bila you jadi NC ni, semua benda, siapa buat salah pun eventually you ambil. Janganlah nak pergi, kau kena bersoal-soal lagi, tak ada dah. No, it's not proper. Kalau nak betulkan sebelum itu. Sebab tu saya agak blunt dalam pengurusan. Contohnya saya kata, kalau satu benda you all tak buat, kalau ada risiko kepada universiti, saya akan buat. Contoh contohnya dalam pengesahan jawatan staf. Saya dah bagi dah kita punya prinsip, staf ni dalam tempoh 3 tahun dia kena perform. Mencapai performance yang kita nak, maka kita kena sahkan dia. Kalau 3 tahun tak boleh sahkan, out. No tolerance, tak ada tolerance dah. Sebab apa? Dah kita bagi tempoh yang cukup. Ini kita punya seolah-olah macam prinsip kita lah, polisi kita. Jadi saya berkenah beritahu kepada pendaftar, kalau you tak buat, you kena. Ini bahasa saya dalam JPU, dalam pengurusan. Sebab apa? Saya kena ambil tanggung. Jadi ini memang kita firm on that. Sama juga bila kalau katakan dia 3 tahun tempoh, tapi 2 tahun katakan performance dah cukup baik, kita dah boleh sahkan, tolong sahkan. Sebab apa? Itu motivasi untuk dia. Kadang-kadang 2 tahun dah nampak kan orang tu dia berpotensi. Jadi benda-benda macam ni adalah benda-benda yang saya selalu sebut, saya bezakan di antara firmness dengan rigid. Firm ni you firm. Firm ni tak mesti sama dengan rigid. Rigid ni
Tak boleh nak bergerak kan. Firm ni based on something yang bila you kena buat keputusan, dia kena buat keputusan. So dalam kes MJIT, saya yang nanti dah sampai, sebab saya dah nampak ketika itu saya, tapi bukan saya seorang kita dah konsult legal apa semua, saya kata ini kita kena terima hakikat ada kelemahan. So saya bawa ke board. Itu yang kes apa ni. Satu lagi kes, ini pun sejarah jugalah kan. Kita menguruskan status belajar kontrak. Tak tahu sama ada sesuai tak sesuai, tapi involve millions yang melibatkan kerugian kepada universiti. Prosesnya sangat lama untuk kita betulkan, sehinggalah sebelum saya rasa the last LPU yang saya hadir, saya bawa paper tu. Again, LPU akan tengok muka saya lah. Tapi again, saya kata the principle is be truthful. Kan? Bila be truthful tu, you terimalah hakikat bahawa ini kelemahan yang berlaku dalam universiti. Dan ketika itu, walaupun mungkin berlaku bukan zaman saya, belakang jadi saya kena selesaikan sekarang. Saya tak boleh nak ambil mudah, okeylah. Biarlah dulu, simpanlah dulu, tak apa, tak boleh. Sebab apa? Prinsipnya ialah itu amanah yang saya tahu. Kecuali bila saya dah tak sempat, habislah macam sekarang lah, ada benda yang tak sempat buat, tak sempat lah. Tapi ketika itu saya paksa tim tu untuk selesaikan kes ni dengan membawa kepada LPU penyelesaian, tapi melibatkan angka yang besar. Again, pada saya personally rasa malu lah juga kan. Tapi alhamdulillah saya rasa LPU kita faham bahawa apa yang kita buat itu adalah yang terbaik universiti. Rather than saya diamkan, mungkin satu hari timbul kenapa NC dulu tak selesaikan. Jadi biarlah saya ambil, walaupun nama tu mungkin terpalit kan. Saya ni mungkin melibatkan itu, tapi saya rasa as long berpegang pada prinsip be truthful. Saya cadang saya nak sambung sikit lagi pasal tadi cabaran kan, dan contoh tadi macam contoh MJIT itu, mungkin sebenarnya itu saya rasa dah masuk peringkat krisis. Sebab apa? Dia dah melibatkan public, melibatkan politik dan sebagainya lah. Okay, jadi kalau mana-mana saya rasa pengalaman leadership ni, salah satunya crisis management. Jadi pengalaman saya sebagai NC, saya rasa krisis pertama yang melibatkan publik ialah TITAS. Krisis TITAS, kalau siapa yang ingat, TITAS ni keluar dalam surat khabar, keluar dalam media sosial, dibincangkan dan ada kritik kepada UTM. Jadi masa tu, sebab ini pengalaman pertama mengendalikan krisis. Jadi alhamdulillah kita ni ramai lah. Saya rasa saya ni rezeki saya juga, saya sebut tadi. Kita ada kawan-kawan kat luar. Contoh bila berlaku krisis TITAS, yang orang yang pertama call saya ialah Timbalan Menteri Pendidikan, iaitu masa tu belum Datuk, tapi YB Kalamanaden. Saya baru kenal dia sekali je jumpa, tapi somehow dia contact saya dulu. Dia kata, Prof, you aware this. Baru kita refer masuk ke media sosial. Rupanya dah meletup. Sebab apa? Daripada dia berlaku diakibatkan oleh kuliah kan. Jadi again, memang ada buka textbook, ada macam mana nak manage krisis. Tapi tak sempat nak buka textbook lah, sebab dah berdepan. Jadi alhamdulillah again saya rasa lah benda ni kita dapat selesaikan lah. Dia tidak berpanjangan, tidaklah terlalu panjang. Jadi langkah pertama yang kita buat ialah bila kita dah sedar tu berlaku, langkah pertama kita semak balik apa kes sebenarnya. Kes sebenarnya ialah apabila seorang pensyarah dalam subjek yang dia ajar mengaitkan agak sensitif lah, agama lain dengan cara hidup mereka. Jadi bila kita semak kes tu, jelas bahawa ada, tadilah balik kita kata be truthful to ourselves, ada kelemahan, kesilapan di tingkat kita. Walaupun dia rujuk lah, dia kata ada buku teks sebut lah, tapi benda tu tak perlu pun disebut. Dan berlaku juga mungkin pelajar ni dia capture nota
dan disebarkan lah. Jadi dah timbul isu sensitiviti agama sama kita ni. Jadi lepas tu saya pun masa tu ada korporat. Jadi saya kata ini dah memang jelas kita punya, walaupun kita boleh argue dari segi orang kata intellectual discussion lah, pensyarah ada hak lah untuk bincang. Tapi pada saya masa tu, pada saya lah, kita tengok fakta-fakta kes, tak perlu, unnecessary untuk dibincangkan dalam bentuk itu. Jadi saya rasa masa tu keputusan kita, langkah pertama kita minta maaf. So universiti secara terbuka memohon maaf di atas yang berlaku. Internally kita buat siasatan, bukan tak buat siasatan Internally kita pun ada task force yang buat siasatan, dan memang kita dapati ada kelemahan di peringkat pensyarah kita. Jadi sebab tu tindakan kita tu, yang pertama kita kata kita minta maaf secara terbuka kesilapan kita yang tak sepatutnya berlaku. Yang kedua, tindakan dalaman kita ialah kita minta dia ataupun kita mengambil tindakan menamatkan kontrak. Jadi, saya nampak krisis ni, satu, kita again prinsip kita senang, be truthful. You tengok, kalau you memang dah buat silap yang tak sepatutnya, terimalah, buat minta maaf. Itu satu. Yang kedua, kita dimudahkan oleh, ini yang saya minta universiti baiki. Kita dah ada satu dokumen dipanggil Kod Etika Staff. So Kod Etika Staff ni memudahkan proses dalaman. Ada dalam kod tu benda-benda yang staff tak sepatutnya buat. Kalau dia buat, kita ada cara. Jadi mudah. Sebab tu saya minta bangun ni, sebelum saya turun, saya minta pendaftar pengajian undang-undang jadikan dokumen itu sebagai dokumen yang boleh dijadikan barang. Kalau dibawa ke mahkamah, pengamah tak mudah-mudah tolak lah. Jadi dalam proses mungkin dah siap. Jadi bila kita ada kod itu, pegang, staff kena pegang. Kalau staff langgar, mudah kita. Jadi kalau orang kata apa pengajaran dia satu, again, be truthful. Siapa-siapa pun buat salah kena terima. Yang kedua, tindakan kita yang cepat. Yang ketiga, kita ada dalaman dokumen etika tadi yang memudahkan. Tak ada orang nak challenge lagi kod. Tapi kalau sebab tu saya kata, tengok balik kod itu, pastikan kalau kita bawa ke mahkamah, orang tak boleh challenge the legality of that document. Itu yang sedang dibuat. Sebab dia sebelum ni panggil kod etika. Jadi itu krisis pertama. Dan untuk makluman lah, ini kita pernah dengar, krisis ni berlaku ketika saya dalam proses untuk disambung untuk term yang kedua. Jadi tiba-tiba berlaku krisis tu. Apalah, sebab apa saya ingat sangat tu, sebab apa mula YB Kalaman ada call saya cerita pasal dah berlaku heboh-heboh ni. Lepas tu kejap lagi Datuk Seri Idris call saya, Wahid, dia kata saya sambung you lah. Lepas tu saya kata, Datuk Seri, berat Datuk Seri. Itu kata, memanglah berat, dia kata. Itu saya ingat. Itu kes yang pertama lah, melibatkan umum. Yang kedua ialah bila berlaku MRS. Ini melibatkan kemalangan maut. Sampai sekarang saya rasa kes ni belum, kita dah selesai sebenarnya, kita dah selesai dari segi bayar compensation kan. Tapi disebabkan oleh keluarga ni masih ada lagi kes dibawa, kita handle lah. Okey. Saya tengah sembang dengan Hilman, satu tengah bincang. Tiba dapat call Datuk Ma'in call, dia kata MRS di Kuantan ada kemalangan, dia kata ada kematian. Jadi itulah yang kita tadi, macam mana kita nak react? Dia boleh react termenung apa semua. Saya cakap Datuk Ma'in, be cool. Okay. Selesaikan yang perlu diselesaikan. Cuma saya kata dengan dia, Datuk, pastikan semua SOP kita ikut. Ini benda datang secara apa? Tak tembal nak buka buku lagi kan. Pada saya boleh selesaikan, saya boleh mengambil tanggungjawab dengan syarat semasa kita anjurkan, ni balik pada be truthful. Adakah kita mematuhi semua SOP? Sebab apa? Kalau saya suruh dia semak lah, yang jenazah lah, kena uruskan lah kematian kan. Jadi simple. Jadi kalau saya kata dengan dia, pastikan itu, saya nak jawapan. Kalau itu jawapan dia ada, jadi kita mudah urus lah. Orang boleh komplain, orang boleh tuntut macam-macam, tapi kita ada cara kita kan, ada orang kata apa, penjelasan kita. Sebab apa? Masa tu melibatkan kementerian juga. KSU masa tu Tan Sri Nurul. Jadi kita buatlah orang kata apa, PR, pergi melawat, Tan Sri Nurul pun ada kat sana.
dan kita pula orang kata apa, goodwill kita bagi dia melalui alumni, sebab dia alumni space. Dia bagi apa, dia ada package insurans anak dia. Itu part kita. Part penganjuran jelas, alhamdulillah cara kita buat tu betul. Maknanya semuanya merujuk kepada profesional. Contohnya yang menganjurkan tu sebenarnya kita dah outsource kepada satu body yang menganjurkan. Jadi kita memang orang kata proper lah. Dan kalau kita buat contohnya tak ikut, then saya mungkin tak tidur malam lah. Tapi sebab ini kita dah ikut, berlaku kewalangan. Dan sebenarnya kalau ikutkan Pak Takir, yang tempat yang diduduk oleh penonton pun tak ikut peraturan. Jadi so maksudnya apa krisis boleh menyebabkan kita goyang lah, dan melibatkan publik, kementerian lantik sendiri ada jawatankuasa siasatan. Tapi ya itu balik tadi, sebab kita berpegang kepada jangan bagi bullet kepada orang untuk attack kita ataupun untuk nak datang balik. Yang kita kena buat semua betul-betul. Alhamdulillah saya yakin ketika MRF dibuat dengan betul, cuma kemalangan boleh berlaku. Jadi ini krisis, saya nak sebut krisis yang mungkin yang kedua besar, melibatkan publik. Seterusnya MJIT tadi melibatkan publik juga, dan kita ada cara kendalikan, mungkin agak berpanjangan kerana saya ambil masa untuk menunggu kawan-kawan saya menyelesaikan masalah ni. Rupanya tunggu tak jumpa dia kunci tu. Bila saya duduk bincang balik, rupanya kuncinya kat sini. Again, be truthful. Balik kepada kita pun kita selesaikan. Saya tak adalah itu cara, itu mudah je. Sama juga yang saya pernah ceritakan bila transformer meletup kan, masa saya di pengarah kerja, saya tak ingat mengajar ataupun saya dah di NCP, sama je. Ambil tanggungjawab tu. Saya tak boleh nak masa tu nak tak ada siapa salah, tak ada, no. Buat uruskan apa yang perlu diurus dulu. Sebab tu bila ada orang sebut, sebenarnya kalau saya boleh sebut hari ni, apabila kita menyelesaikan isu titas, bagi saya is part of the job. You have to do it, dan you pakai banyak orang kata apa, logical common sense kan, dengan prinsip-prinsip yang betul. Bukan prinsip dia contohnya you tak naklah sembunyi diri, tak ada. You kan buka, you datang ke depan, titas apa hal pula NC nak minta maaf. Yes, it's my job. So bila you pegang pada prinsip-prinsip ni, walaupun kita tak belajar kan, bila kita titas, selepas itu ada satu universiti lain pun menghadapi bukan isu titas, samalah dia attack oleh publik. Jadi saya ingat lagi menteri ketika itu sebut pada NC, kami ramai NC masa tu, cepatlah sikit NC tu kata selesaikan isu tu. Terus rujuk pada universiti tu. Dan remark dia, dia kata ikut UTM. Oh, you rasa kenapa menteri sebut macam itu? Sebab apa dia kata, mungkin pada dia ketika itu kita selesaikan urusan tu segera. Dia tak berpanjang sebab nak minta maaf, apa masalah minta maaf? Kalau kita dah, tapi kalau ketika itu bukan salah kita, I am very firm. I'll be very firm, saya takkan minta maaf. Tapi ketika itu memang apa, tak ada reason untuk you tak minta maaf. Jadi bila kita minta maaf, dia dah susut. Dan dalaman, memang ada orang kata kenapa tak pecat, tapi yes, benar boleh, kita boleh. Tapi kita ikut proses. Tunggulah sekejap. Contohnya kan, ada desakan kan, pecat lah apa. Jadi ini beberapa prinsip lah yang saya rasa mudah. Betul, mungkin sebab itulah mungkin tidur malam kan. Alhamdulillah tak ada gangguan sangat dari segi berfikir, benda-benda yang di beyond. So semuanya dalam benda yang kita boleh buat. Okey, sebenarnya kalau kita ingat masa Datuk Zaini lagi, kita dah mula memikirkan bahawa sebenarnya tidak ada negara, di mana-mana negara dalam dunia ini, kebanyakanlah ada negara yang sistem dia betul ataupun lebih baik, yang mampu menanggung segala-galanya kos dalam pendidikan tinggi. Sebab tu ada pinjaman, ada macam-macam kan. Jadi kita pun memang, saya rasa Datuk Zaini ketika dia pun dia dah bersedia, dah mula. Sebab tu dia fikir pasal endowment kan. Jadi tak pelik lah, ataupun kita pun tak terkejut sangat bila kita kena. Sebab kalau saya balik, saya buka balik sebenarnya nota-nota lama saya. Ketika Datuk Zaini pun kita dah ada inisiatif kita panggil financial sustainability. Dah ada dah. Macam mana nak unlocking asset lah, apalah. Cuma
2014, 2013 saya ambil bulan 9, 14, 15. 2 tahun tu kita masih menguruskan secara biasa tapi dah mula. Kalau ingat sebenarnya saya masa di PhD saya dah mula. Semak balik overtime. Semak balik mana-mana kos yang tidak logik. Sebab tu fleet. Kalau siapa ingat, fleet management antara yang kita uruskan. Sebab apa dulu orang sewa bas. Sebab fakulti PTJ dia tak tengok kos. Dia sewa satu bas naik 5 orang. Dia tak ada kos. Yang ni cuba buat. Dia rasa berat sebab apa? Pasal apa naik 5 orang kita sewa satu bas dia rasa. Ini satu bab lain lah kalau kita nak bincang sekejap lagi. Macam mana kita ubah model yang saya sebut tadi kan. Transformasi yang kita buat. Kita balikkan, kita nampak kos. Setiap benda kita buat. Berlaku 2016 apabila kerajaan benar-benar melaksanakan pemotongan lah. Jadi ketika itu dia potongnya emolumen dan juga tidak ada bajet mengurus. Contohnya penyelenggaraan, perjalanan, suddenly lah. Sebenarnya on paper, sebenarnya dia potong mungkin kita hampir 50%. Jadi usaha saya berjumpa lah menteri, jumpa KSU, kita sembang balik, tunjukkan balik angka-angka bahawa di pihak kerajaan sebenarnya tidak begitu adil kepada kita. Semua saya dah buat. Kita jumpa, in fact sebab apa masa tu yang kena sebenarnya RU. Jadi kita ingat lagi KSU masa tu bawa jumpa siapa nama Tan Sri Irwan, duduk dengan NCNC daripada 5 RU, cuba minta pertimbangan semula. Banyaklah. Tu bab kita lah, usaha kita. Tapi alhamdulillah ketika itu mungkin UTM antara yang paling kuat fight. Kita sendiri pada 2016 kita dapat semula emolumen sebahagian. Tapi duit maintenance ada juga. Tak ada. Yang kita dapat emolumen saja. Memang kita kata okeylah, kalau kerajaan merasa itu langkah yang terbaik, kita terima hakikat bahawa yang lain tu kita tanggung, tapi emolumen ni kita minta lah rayu supaya diberi. Jadi UTM masa orang lain tak tahu, mungkin dia orang pun dapat senyap, tapi kita dapat sikit cover balik some emolument. Okey. Jadi bila berlaku itu banyaklah kalau kita ingat, antara yang kita hilang masa tu kontrak staff, international staff kan. Kemudian kita hilang juga, yang terasa mungkin international staff lah. Saya ingat lagi kita buat satu perjumpaan. Asalnya perjumpaan tu cerita lain. Tapi bila jadi je perjumpaan tu sebenarnya berita tentang pemotongan bajet. Jadi dah jadi tukar lain dia punya orang mula tanya sampai bila kami nak stay, kontrak kami sampai bila. Bayangkan you tak prepare. Saya tak prepare nak jawab. Jadi masa tu kita terpaksa revise semua kontrak. Kan? Ingat lagi saya duduk dengan pendaftar, duduk dengan bendahari. Macam mana kita nak buat kontrak yang setengah tu dah lantik 3 tahun, duit memang tak ada. So kita terpaksa revise kontrak. Itu langkah pertama kita. Minit yang asal semua kita bagi setahun. Yang mana yang nak stay, yang mana tak nak stay, you boleh pergi. Itu memang kita hilang banyak lah. Tapi yang bagusnya pula, contohnya kontrak lokal, staff-staff PPP kan, masa itulah kita juga peluang supaya kita dapat kurangkan. Sebab kita nak lean kan. Itu antara peluang kita lah. Kita berlaku krisis kewangan. Banyak benda yang kita buat, itu yang mungkin yang nampak jelas. Yang kedua, saya rasa banyak kita buat penjimatan. Kita mula buat gotong royong, cuci sendiri, kita kurangkan kontrak-kontrak penyelenggaraan, pembersihan. Yang kita potong skop, kita kena saman buat tu. Disaman oleh kontraktor. Sebab apa? Dia kata ini tak sama macam awal. Jadi ada yang saman, ada yang terima. Ada yang terima hakikat bahawa okeylah sama-sama zaman susah, kita sama-sama susah. Tapi ada yang pergi court, ada kes mahkamah yang kita handle. Jadi berat dan paling sedihnya apabila kita terpaksa, contoh ini saya sebut sendiri dengan masa Timbalan Menteri Keuangan Datuk Johari masa tu. Saya kata masa tu bila lah kita tak cukup emolumen, kemudian kerajaan pergi umum pula bayaran khas lah apa kan. Bila setiap kali bayaran khas diumumkan, kita macam nak gugur jantung. So ini duit UTM lagi. Jadi sampai saya pernah sebut, Datuk Johari tanya saya,
masa tu saya pergi jumpa dia isu lain. Saya jumpa dia masa tu nak rayu GST, Projek Residency KL. Jadi bila dah jumpa dia tu, rayu untuk GST, serimbanglah juga pasal keadaan kewangan universiti. So sampai saya cakap dengan dia, Datuk, kami di UTM masa diumumkan bayaran khas tu, kami bagi makluman, bagi borang nak ambil ke duit tu, nak bagi balik. Dia tanya saya pasal apa? Yalah, saya kata mengharapkan staf memahami bahawa kami perlu berjimat sebab duit UTM ni. Jadi terkejut. Itu benda yang saya kena buat, kan, minta balik duit yang diberi bayaran khas tadi. Itu yang berlaku masa tu. Kemudian kita tarik semua kemudahan ni. Tarik kemudahan ni klasik jugalah. Sebab apa? Pernah contohlah saya travel, saya NC kan, duduk di ekonomi, sedangkan ada universiti lain yang even TNC pegawai kanan ni masih enjoy. Tapi kita anggap ini pengorbanan lah. Ini pengorbanan. Dan berlaku juga kita dapat sumbangan-sumbangan kan, tabung endowment, wakaf besar jumlah dia, ramai yang menyumbang, sampai RM1 pun ada menyumbang. Ini berlaku. Dan apa kata, ramai juga staff sebenarnya keluar duit sendiri untuk apa, bayar pada student, bayar untuk student postgrad dia kan, sebab dan duit research dah kurang. Berlaku. Ada juga berlaku claim. Memanglah kalau saya sendiri, saya yakin ramai orang claim dah tak kisahlah. You travel, bayar saya hotel dah, dan kita pun duduk di Scholars Inn kan, RM200 saya kena RM200 je. Compare kalau kita duduk luar mungkin RM500-600. Dah tak duduk dah. Dulu yang CUTM standard dia di apa tu, Mandarin. Tak ada dah, saya tak duduk Mandarin dah. Saya duduk di apa, residency di Scholars Inn. Cukup lah. So kita banyak berjimat, naik ekonomi, semua perks kita let go lah. Tak ambil. Jadi ini pengorbanan bukan saya, universiti, yang kita rasa tersasar. Ada orang buat potongan bulanan kan, lepas tu ada yang bagi walaupun macam-macam amount, ada yang lepas tu pula dah timbul budaya apa-apa buat projek ada duit bagi bahasa. Ini benda baik lah, dan saya rasa tak menyesal lah kita buat. Sebab apa, kita mungkin makan sekarang COVID, kita mungkin berdepan dengan cabaran juga besar. Sebab tu saya yakin ketika COVID ni UTM agak bersedia dari segi, dan kita invest lah. Jadi lanjutan daripada itu, alhamdulillah, kalau tak berlaku COVID, kita dah agak stable sebenarnya. Dah tak adalah risau sangat nak bayar bonus 500, dah boleh dah. Dah ada dah cara kita buat pengurusan kewangan dengan penjimatan, dengan apa nama, income generation kita, model KLG, instead of kita habis duit apa nama, maintain bangunan yang tak ada orang, tiba-tiba kita dapat outsourcekan dia, pergi pada pajakkan dia, tiba-tiba jadi good income kepada kita. Ini model-model yang kita fikir bila kita berdepan dengan cabaran. So jadilah very entrepreneurial kan. Residency jangan cerita lah kan, memang projek alam begitu rancang, tapi suddenly residency become very good income lah ketika itu. Bolehlah bayar hutang kan, dan ramai orang kata ini antara success story lah di kalangan urban UA macam mana boleh melaksanakan. Jadi bagi saya, kita somehow kita berjaya atasi krisis tu. Dan untuk makluman, kita rekodkan juga lah bahawa selepas 2016, 17, 18, 19 kerajaan bagi balik emolumen. Cukup lah. Cuma duit maintenance tak ada. Jadi masih kita kena guna duit kita. Dan alhamdulillah juga ketika itu juga kita selesaikan bayaran hutang EPF yang pertama melalui satu rezeki lah. Sebab tanah kita dah ambil sikit, jadi kita selesaikan hutang. Sekarang ni kita cuma serve hutang yang kedua saja, hutang yang residency. So ni, dan kita tukar bisnes kan. Bisnes model kita cost. Dia orang nampak cost tu berlaku kan. Nak pakai kereta ke apa. So model tukar. Jadi sebab tu orang kata bila kita laksanakan, orang kata kena charge. Saya kata macam ni, kalau model ini kita buat ketika kita punya duit macam dulu, tak ada orang komplain, kita boleh bayar. Sebab apa? Kita cuma transfer cost saja. Tapi sebab sekarang ni memang kalau kita tak buat macam ni pun memang susah kan? Memang susah. Sebab apa? Memang tak ada, peruntukan dah kurang. Jadi sebenarnya benda ni bukan berlaku ketika itu. Bila saya pergi PhD, saya sebut tadi, dan masa saya pergi PhD, saya dah mula, Datuk Zaini dah minta saya tengok overtime yang bila dia claim seolah-olah macam orang tu tak tidur sehari semalam. Tak ada siapa check.
This is accountability. Accountability yang kita rasa sangat-sangat sedih. Bukan kita nak salahkan sesiapa, tapi tak disedarkan. Ini balik kepada tanggungjawab lah. Overtime. Lepas tu menyertai clean. Saya kata pelajar. Sebab tu orang marah. Kan? Saya kata pelajar, you pergi Pangkor untuk apa kalau daripada Johor? Nak tengok pantai, Desa Dua ada pantai. 100 km you dapat pantai. Ini 300-400 km. Sebab apa? Objektif dia tu. Kita mula potong. Ada polisi kan 300 km. Semua tu. Dan sebenarnya sebelum berlaku 2016, saya dekat PHB. Saya ni mungkin jenis orang yang mungkin dulu susah kan. Sayang tengok kalau belanja tak betul kan. Jadi kalau perasan di PHB tu kita dah mula dah energy saving kita buat. Bukan teknologi sangat pun. Lepas tu saya gelak kan, ya Allah buat energy saving kat library. Tapi sebab attitude staff kita masa tu buat energy saving tapi tak monitor. Ini balik kepada yang you tanya tadi. Cabaran setiap orang ni, apa tanggungjawab dia kadang dia lupa. Dia ambil, nak kata ambil mudah tapi tak ada orang peringat. Tak tahu nak cakap lah kan. Buat energy saving, rekod tak ada. Saya tanya mana rekod? Tak ada ketika itu. Jadi kita buat energy saving cara kita. Tak ada pun teknologi canggih-canggih, tak ada konsultan masuk. Tapi ingat Dr. Puan Mat Sila buat masa tu besar kita punya saving. Dah usaha. Sama juga bila kita maintenance kan. Dan sebenarnya cost management saya buat PHB kalau orang tak perasan. Masa di PHB saya berdepan dengan bendahari. Tengok bajet PHB beratus juta. Saya kata pasal apa PHB besar sangat belanja sebab apa? Saya dapat detect benda ni bila saya tanya, berapa kita spend untuk latihan? Kan? Sikit sangat. Saya kata habis peruntukan besar PHB. Baru kita perasan. Peruntukan besar tu bukan untuk PHB, untuk universiti. Jadi saya minta bendahari tukar model. Saya tak nak nampak sebab apa? Orang baca, PHB beratus juta lah. Sebenarnya bukan untuk dia untuk universiti. Jadi kita asingkan. Model ni saya dah ubah. Saya tak kata tarik balik ni. Saya tak nak duit ni. Jangan park kat PHB. Duit ni kena park tempat lain. Jangan letak. Sebab apa? Bila letak PHB, tak fair lah bila katakan you letak 50 juta. Tiba-tiba duit latihan 100,000. Mana boleh? Tak cik Saya dah ubah lah. Orang perasan lah. Jadi bila jadi 2016 tu maknanya cuma you lanjutkan lah. Jadi Alhamdulillah lah, saya rasa itu antara pengalaman. Mungkin kita pun, yang saya sebut lah kan, kita pun redha bahawa agenda pendidikan ni sangat jauh ke depan. Dia bukannya satu agenda, dia tidak ada, orang kata apa, tidak ada vocab selfish. So vocab kita selfless. Jadi kita tak nak dan agenda ni besar. Kalau kita gagal, saya rasa kita akan tanggung lah selama-lamanya kegagalan. Dan dah pula tu jadi NC, satu institusi. Kalau gagal institusi ni, orang sebut tak apa lagi kan. Besok kita berdepan dengan Allah SWT. Saya secara peribadi bila menjadi NC melihat bahawa Falsafah, kemudian kita ada visi misi. Ini antara mungkin kekuatan dan keunikan UTM. Kita berbalik kepada, sebab kita masa UTM ni mungkin ketika itu ataupun sekarang pun memang orang kata apa, dasar kepada negara Islam. Kita balik kepada agama kita, walaupun kita tidak menolak agama lain, orang lain kan, untuk bersama-sama di UTM. Ini bila dia nampak dia punya tu, kalau kita faham betul-betul falsafah ni, kalau kita faham betul-betul visi ni, sebenarnya ini adalah antara yang boleh menggerakkan kita. Contoh saya pernah pergi satu kursus leadership, dan dia kata leadership ni dia panggil value based leadership. Ini value lah ni. Ini value, kita ada tujuan. Bila kita berada di UTM, kita menuju kepada arah tujuan tersebut. Jadi arah tujuan tu dah terpahat dalam falsafah, visi dan misi. Apa lagi yang kita nak kalau bila diletakkan kepada kita, misi kita, visi kita ialah kesejahteraan sejagat, apa nak lagi? Malah kita orang Islam kan, memang Allah pun ada sebut, maknanya Nabi turun pun adalah untuk
kesejahteraan zakat menjadi rahmat kepada seluruh alam, kita ambil yang tu. So kita menjadi rahmat kepada seluruh alam melalui pendidikan tinggi. Jadi pada saya, kalau betul kita cernakan falsafah ini, visi ini, dan betul kita tanamkan kepada semua orang di UTM, dan kalau betul semua kita hayati semua ini, itu akan insya-Allah dan timbullah keikhlasan. Akan timbullah orang kata apa, semua keperluan-keperluan untuk kita gerakkan universiti. Jadi bagi saya, kita ni bertuah lah bila orang yang the founder, kita punya pengasas kepada universiti ni mempunyai satu falsafah yang sangat holistik, yang saya rasa tak ada yang lebih baik yang boleh kita buat. Jadi itu kekuatan kita lah, insya-Allah. Kita kena tahu bahawa UTM telah menghasilkan hampir 200,000 alumni. Okay, siapa yang boleh datang pada kita menidakkan sumbangan 200,000 alumni? Jangan cerita pasal graduate availability lah. Itu too small. Saya pun dah argue dah dengan menteri. This is not a good indicator untuk sebuah universiti. Sebab apa? Kita ada 200,000 alumni yang menyumbang daripada zaman 60-an sampailah sekarang. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Apakah itu bukan sumbangan UTM kepada negara? Kalau pergi ke yang baru ni dimaklumkan, kalau kita pergi ke jabatan-jabatan teknikal, dah tentulah kan orang UTM. Tapi dia pergi ke USM, dia pergi ke universiti yang ada beberapa universiti, alumni kita di situ. Dan bilangan dia bukan kecil, besar. So, apakah itu bukan sumbangan universiti kepada negara, kepada dunia dalam bentuk talent alumni? Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya research. Kan, memanglah orang kita nak cerita satu-satu, mungkin seorang tak nampak, tapi kalau kita kumpulkan semua sumbangan research kita kepada masyarakat, besar sebenarnya. Kita berapa ramai di kalangan kita, pensyarah kita, profesor kita yang menjadi konsultan kepada macam-macam permasalahan negara. Contohnya jadi konsultan alam sekitar lah, konsultan banjir lah, konsultan dekat industri lah, Sungai Kim. Itu yang saya boleh sebut lah. Kalau kita compare ratusan yang pergi duduk tu, Kamboja lah, pergi ke luar negara kan, yang buat projek-projek bersama masyarakat. Bukankah itu sumbangan kepada universiti kepada negara? Cuma kadang-kadang orang lihat, graduate employability is too small. Dan berapa ramai alumni kita yang menjadi usahawan. Saya boleh sebutkan yang serba dinamik lah, Ali Hassan lah, Datuk Wei lah. Itu sumbangan yang membina kekayaan. Ini orang tak nampak universiti. Sebab tu saya tulis dalam kita punya dokumen, core business kita, ataupun saya tulis sebahagian daripada core business kita adalah kita the brain of the nation. Dan kita ada dalam bidang akademik, research dengan servis. Dan outcome kita, impact kita ialah wealth creation. Wealth creation, lepas tu bawah sekali tu kita letak mensejahterakan masyarakat, prospering life. So ini semua adalah impact. Sebab tu saya berdepan ni, saya perlu berjaya. Bila berdepan dengan isu contohnya investment, tentu-tentu emolument dipotong, pembangunan kadang-kadang dia kata ini perlu, ni tak perlu, potong. Saya cakap macam ni pada mereka-mereka ni lah. Saya kata macam ni, boleh tak you kira, kita boleh kira senang je, kira boleh dapat balik angka-angka pelaburan yang kerajaan belanjakan untuk UTM. Bermula daripada day one kata, hari pertama berapa puluh juta, panel, camper, bayar gaji, sampai hari ni berapa bilion gitu. Itu ada kan? Boleh tak saya kata kita cuba cari model, kira berapa besar jumlah kalau kita convert talent yang 200,000 tadi. Saya yakin mesti melebihi pelaburan. Tapi kalau kata dia boleh datang pada saya, maknanya hasil itu kecil daripada pelaburan, tutup UTM. Tak perlu ada UTM. You keluarkan kos lebih mahal. Tapi saya yakin tidak. Itu hanya daripada talent. You ceritalah pembangunan Skudai. Ini saya cerita dengan menteri. Skudai jadi macam ni sebab apa? Sebab UTM.
Sekarang ni dah melempah sampai ke Pontian, kemungkinan perkara NAS, semua ni pembangunan. Ini adalah bagi saya limpahan wujudnya. Ini satu value yang orang tak kira. Orang tak kira ni, tak masuk kira. Balik-balik pada kita, universiti. Saya bercakap dengan menteri dari segi impact kita kepada masyarakat. Research tadi saya dah cakap kan. Kemudian bayangkan yang kita duk buat dengan Johor. Kita ada inovasi Johor. Kita turun kepada masyarakat. Kita tolong bangunkan masyarakat. Bukankah ini orang kata sumbangan kita kepada masyarakat? Selain daripada yang 200,000 tadi. Kan? Jadi kalau ada orang kata, sebab tu saya jawab, kalau EPU pun kira pun negatif datang, kita tutup universiti. Carilah. Tak payah UTM tak payah, kita jual UTM ni dia dapat bilion, lepas tu you ambil talent-talent daripada universiti lain lah, daripada luar negara. Tengok mahal ke tak mahal. Sekarang ni you kata mahal kan nak jaga universiti. Itu cabaran saya lah yang belum terjawab sampai sekarang. Pertamanya saya tak pernah nak claim bahawa apa-apa yang saya buat ni adalah pencapaian peribadi. Saya tak nak. Dan malah saya bermula sebagai NC, saya menyebut pada rakan-rakan saya, circle saya bahawa saya tak nak ikut buku. Bukan tak nak ikut buku semua sekali. Salah satu yang saya tak nak ikut ialah apabila you baca buku leadership, dia akan mesti menyebut bahawa dalam leadership ni ada legacy. Mesti ada legacy. Contohnya macam you tanya soalan tu lah, sebenarnya nak tanya apa legacy pencapaian. Jadi saya tak boleh nak claim apa-apa. Kalau orang nak claim, orang claim. Saya tak nak. Sebab apa? Bila saya duduk dulu, mula-mula tu, saya sebut bahawa kalaulah saya ni terlalu obses dengan apa legacy saya, pencapaian saya, kemungkinan saya akan runtuhkan semua yang ada. Saya akan runtuhkan ini semua Datuk Zain ni punya, ini tu orang ni punya. Start lain. Sebab tu kita tak buat. Sebab apa? Kita teruskan. Sebab apa? Saya tak nak ada personal legacy yang kata ini dia lah. Kan? Dan memang saya rasa saya tak layak pun nak claim all that legacy dengan bermula dengan orang kata apa, tanpa apa-apa persediaan kan yang proper. Itu yang pertama. Jadi kalau kata apa saja pencapaian UTM, kalau orang rasa nak diiktiraf, saya bagi analogi macam ni. Ada banyak analogi. Saya hanyalah seorang mungkin pemandu lah kalau satu kereta kan. Okey, tugas pemandu ni sebenarnya tugas paling senang sekali. Dengan syarat kita tahu mana nak pergi. Kan? Sebab dalam kereta tu, apa yang ada komponen kereta you ada enjin kan. Kompleks lah kan, you ada tayar, ada body dia kan. Saya hanyalah seorang pemandu. Kalau kita sampai ke mana-mana objektif, kita mencapai apa-apa tujuan, mencapai sesuatu yang kita rasa sangat berharga, essentially pencapaian keseluruhan kenderaan tersebut. So, jadi analogi seterusnya, kalaulah saya memandu satu kenderaan yang buruk, kalau saya memandu kenderaan yang enjinnya sekejap-sekejap berhenti, payah nak jalan, adakah saya boleh, UTM boleh capai apa yang kita capai sekarang? Sebab apa saya kata tadi, tugas saya hanyalah sebagai driver. Jadi kalau you tanya apa pencapaian UTM yang terbesar yang saya ambil ianya adalah supaya pencapaian peribadi, saya tak ada lah. Tak ada. Tapi kalau orang lihat sepanjang 7 tahun ni universiti naik ranking kemungkinan kan, dapat itu, ada ini, ada itu semua adalah pencapaian UTM. Kita lah, kita yang bekerja keras. Saya mudah je kan, saya tulis buku sikit, saya bercakap sikit setiap bulan kan, hambat sana, hambat sini kan, kejar sana, kejar sini, then capailah apa yang kita dah capai. Jadi saya yakin itu semua adalah berkat DNA UTM tadi, tanpa meletakkan itu adalah sebagai, kalau kata nak peribadi pun mungkin saya sebut bahawa saya boleh alhamdulillah mengembeling keseluruhan warga UTM untuk bergerak ke arah mencapailah apa-apa KPI yang diletakkan oleh universiti, KPI yang diletakkan oleh kementerian, kerajaan, rakyat kepada. So, tak adalah jawapan dia. Tidak akan selesai pun. Semua urusan di dunia ni tak akan selesai selagi kita tak mati. Jadi kalau bercakap di UTM ni,
memanglah UTM belum mencapai banyak KPI dia. Contohnya ranking kita belum capai katakan top 100 kan, kita masih top 200, 187 kan latest. Itu belum capai, contohlah indikator yang paling mudah. Kemudian yang lain sebenarnya agenda besar yang sedang dilaksanakan ketika itu di hujung-hujung ni lah. Kita nak transform apa dipanggil people governance. Sebab kita dapati bahawa salah satu daripada kelemahan kita ialah contoh bila sebab apa, lepas tu bila saya naik jadi NC kita ubah, kita wujudkan UTM Lead. UTM Lead ni dulu tak ada CTL, tapi dalam pembangunan staf akademik tak ada. So saya banyak bagi tahu bahawa saya yakin bahawa dengan struktur organisasi yang macam ini besar, rencam, kena by design. Contohnya jadikan profesor tu world class, kena by design. Dulu bolehlah kita merangkak-mangkak sendiri. Sekarang dengan macam-macam lagi benda masuk, tak boleh dah. Tak boleh. Dan dulu mungkin seorang dua, sekarang ni kita dah ramai, kita ada ratusan, ribuan staf akademik. Kena design, by design. Dan itu yang saya katakan, people governance tak mantap. Itu bercakap pasal staf akademik. Sama juga untuk staf bukan akademik. Perlukan juga satu kaedah melaksanakan people management yang lebih mantap lah. Dan bila saya cakap benda ni, bila saya dah habis jadi NC, saya alhamdulillah lah, maksudnya saya terima lah kepercayaan oleh Dato' Fauzi, suruh saya jadi fellow untuk people human resource. So saya menyambung apa-apa yang beri pandangan dan sebagainya. Dan bila saya pergi ke AKEP, duduk dengan orang industri, dan seorang tu ialah dia adalah ahli lembaga pengarah UM. Timbul benda yang sama. Dia tengok UM pun tak ada, di universiti ni tak ada proper people management champion. Jadi betul dalam statut disebut pendaftar. Tapi adakah adil katakan pendaftar yang perlu banyak lagi tugas-tugas lain. Jadi ini antara mungkin penambahbaikan yang saya yakin mungkin perlu dibuat oleh siapa saja yang menyambung tugas lepas ini. Jadi nak dimantapkan. Sebab apa? Kualiti manusia ni sangat penting. Kalau UTM ni, kita kalau tengok physical asset kita lebih kurang ada 2 bilion, 3 bilion. Kita tak masuk kira aset manusia tau. Another bilion ke 2 bilion, saya tak tahu. Mungkin lebih, kita boleh kira lah dengan 5,000 staff. So itu yang kita kena gebeling. Dan warga UTM kena menjadi DNA UTM. Itu pun orang kata apa? Work in progress. Jadi contohnya dulu tak perlu, dulu mungkin tak diberi penekanan dulu, because kita agak straightforward, duit peruntukan kita dapat dengan agak mudah. So tak ada halangan-halangan yang memerlukan sangat katakanlah pengorbanan. Tak ada sangat masa tu kita perlu capai KPI yang jauh. Jadi mungkin masa tu the pushing is not that tough. Jadi bila pushing dari keperluan tu makin bertambah, jadi you kena ada kekuatan tu. So antara bentuk kekuatan yang saya yakin ialah mindsetnya, kompetensi yang balik tadi lah, dan dia punya orang kata apa, hala tuju individu tu yang dia align dengan hala tuju universiti. Sebab tu kita kata satu lagi yang saya rasa yang terlupa nak sebut, sebab tu saya promote apa saya sebut tadi. Ini berkaitan dengan vision, falsafah tadi kan. Sebab tu saya promote work-life integration. Kita tak nak orang di UTM ni rasa kerja UTM ni satu beban. Balik rumah satu beban, uruskan rumah. Jadi tak nak. Kita nak di UTM amanah kita. Balik rumah amanah juga. Dengan masyarakat pun amanah. Diri kita kena dijaga dengan baik, sebab tu kita promote healthy lifestyle lah, apa tu amanah. Kita nak holistikkan semula konsep sebab tu kita sebut dalam slide promo saya tu ibadat kita ni. Dia dah merangkumi tugas kita di UTM, tugas kita bersama keluarga kita, tugas kita bersama masyarakat, dan juga menjadikan diri kita cemerlang. Of course lah kan, mestilah kita nak UTM menjadi lebih baik, lebih cemerlang, mungkin menjadi melonjak lagi dari segi
reputasinya di peringkat dunia. Lebih ramai industri datang bekerjasama. Banyak lagi kita nak contribute kepada masyarakat, dan masyarakat, student kita dapat student yang terbaik daripada lokal dan juga mungkin daripada international. Dan UTM kita bayangkan menjadi satu institusi yang menjadi lifelong learning yang berterusan. Kita boleh bantu masyarakat melalui knowledge dan pemikiran-pemikiran yang perlu diubah yang berterusan. Tidak kata orang yang datang universiti ni habis cabut kan. Kita nak alumni yang lebih banyak participate dalam program kita, menyumbang kepada UTM dalam apa-apa bentuk lah. Memanglah ya, dalam universiti library menjadi komponen utama. Traditionally memang secara tradisi library kena ada lah, sebab dia menyimpan buku, dokumen. Tapi saya rasa cabaran yang lebih hebat di masa depan ialah macam mana library terus relevan sebagai satu entiti yang fizikal, secara fizikal, dan juga mengadaptasi kepada keadaan di mana orang akan menggunakan banyak secara virtual. Ini saya rasa cabaran library lah. So saya pun tak ada jawapan yang khusus, tapi kalau reflect sikit, saya tak tahu sama ada library boleh tak contohnya menggunakan ruang-ruang bacaan. Kalau dulu mungkin sinilah tempat orang merujuk, sekarang tak perlu datang. So macam mana kita nak ubah ataupun nak menarik supaya orang datang library? Sebab apa? Saya yakin kalau anak umur yang macam kita ni, bacaan masih lagi memerlukan fizikal. Jadi instead of katakan aktiviti dia di tempat lain, library menjadi salah satu tarikan. Contoh, sebab tu dulu Datuk Zaini letakkan reading station kan, masyarakat mungkin konsep library. Tapi selepas itu apa? Saya yakin library kena fikirlah lepas itu apa, supaya ruang physical library, khazanah physical library dapat dimanfaatkan dengan cara yang terbaik lah. Yang pertama. Yang kedua, dalam universiti, sebab kita dah pindah kepada online kan, dokumentasi menjadi mudah. Sebab tu saya cadangkan library juga boleh berperanan sebagai custodian of institutional knowledge. Contohnya macam inilah, usaha library mendokumentasikan rekod-rekod. Macam sekarang kita buat secara verbal kan, oral. Tapi banyak lagi sebenarnya dokumentasi universiti. Kalau saya bayangkan, contohnya saya 7 tahun pun saya rasa mungkin bertimbun khazanah dia yang kita dah hasilkan. Contohnya kalau tadi sinergi contoh kan, kemudian kita buat transformasi, kita ada bangunan fizikal, kita ada yang contohnya PTJ kita yang melakukan perubahan contohnya. Semua ni boleh didokumentasikan. Dan kalau tengok amalan sekarang, PTJ itu mengambil inisiatif. Kan, contohnya kalau dulu kami awam, dekan masa tu Datuk Azrai, okey, kita tulis buku 3 dekad seperti awam. Kami pun tulis. Ya. Jadi saya rasa masa tu tak melibatkan library, tak ada champion. Ingat, diikut siapa dekan, siapa ketua. Contohnya bila saya pergi ke Harta Banner, sebab saya dah belajar dengan Datuk Azrai di awam, saya pun bersama Hafizan tulis pula 3 dekad pembangunan kampus UTM. Dah dikompilkan. Walaupun buku tersebut tadi kan, buku ni, dokumen ni, walaupun macam mana inferior pun, tak ada kualiti pun, tapi satu hari ada harga. Masa bila kita cari maklumat. Kan, masa itulah kita akan cari buku ni. Jadi saya nak cadangkan, kalau di universiti, kita ada contohnya penerbit. Kan, penerbit ni tugas dia memang menerbitkan buku. Tapi saya nak cadangkan library menjadi custodian of institutional knowledge. Maknanya menjadi champion. Contohnya tadi kita sembang kan, bila sembang di awam, dia nak cuba rekodkan kejayaan-kejayaan the so-called leaders daripada awam. Nak mula. Jadi saya kata, library lah sepatutnya menjadi contoh, mungkin partner ke, collaborator ke, facilitator ke, contoh. Kan? Sama juga bila katakan ni dokumentasi secara verbal, oral kan, mungkin kita akan ada dokumentasi secara buku. Mungkin library menjadi facilitator juga. Projek, jadikan dia sebagai
projek. Kalau tidak, sekarang individu ni tak boleh nak bergerak. Kan kalau tak ada yang facilitate, yang tak ada champion yang mengejar, kami ada projek ni, kita buat. Jadi alhamdulillah, saya rasa tahniahlah kepada library, sebab tentunya kita dah berjaya dengan projek sebelum saya habis. Kita dah belajar projek transformasi KL, dan di sini ada beberapa lagi siri projek. Jadi ini adalah langkah-langkah yang saya rasa saya tak nampak di universiti ni ada PTJ yang lebih relevan. Sebab tu saya cadangkan library juga dah develop virtual gallery. Ini pun dokumentasi. Tak tahulah, yang saya faham library tempat menyimpan ilmu, khazanah. Jadi kita carilah benda-benda yang relevan kepada ketika sekarang, yang maknanya mungkin dia tak mengambil masa banyak, kan? Sebab apa, kita dah kurangkan banyak kepada kerja-kerja yang dulu kita buat, sekarang dah dibuat oleh secara digital, kan? Jadi mungkin satu hari kalau tak adalah kita buat benda ni, satu, ilmu tu akan hilang, knowledge kita akan hilang. Yang kedua, saya takut library nanti kalau tak bergerak ke depan, saya bukan tak tengoklah, rojok lah apa library-library di dunia ni sekarang ni buat. Tapi kalau rujuk mungkin ada idea-idea kan tentang macam mana nak memperbaharui peranan library lah. Tapi yang saya nampak tadi beberapa perkara yang dalaman kita dah boleh buat. Saya memikirkan bahawa institusi kita ni, universiti, peranan kita adalah pendidikan tinggi. Jadi saya selalu menyebut bahawa pendidikan ni tak ada erti lah. Ilmu tak ada erti kalau tidak diiring dengan value. Jadi kalau saya nak pesan kepada semua orang lah, bahawa tugas kita ni sangat murni, membina manusia, bukan setakat ilmu. Kalau kita di UTM ni banyak ilmu-ilmu teknikal, juga menanam membentuk manusia tu menjadi manusia-manusia yang ada nilai dan serta menyumbang kepada kesejahteraan sejagat. Jadi itulah mesej saya, simple, dan tetapi saya yakin daripada situ akan lahir motivasi lah, dorongan bahawa kita punya satu tugas yang bukan akan disoal di dunia saja, malah di akhirat. Dan kita orang Islam, kita yakin bahawa dalam kita punya tugas hari ini, kita ni memberikan ilmu, dan ilmu ni antara yang selagi ilmu bermanfaat, dan kita juga sebenarnya kalau kita tengok mengembirakan orang sebenarnya, mengubah keluarga-keluarga saya sendiri, kan? Kalau saya tak belajar, tak dapat peluang belajar, saya rasa maknanya tak adalah saya duduk di sini. Tapi sebab ilmu tadi, menceburkan diri dalam profession ini, jadi boleh ubah berapa ramai orang lain yang ke arah kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.